Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Hormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini kali pertama kita dipertemukan di surau ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ini untuk sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya dipahamkan nak mula lewat sedikit tapi kita ambil pertengahanlah insya-Allah. Sebelum isyak lagi beberapa minit nak masuk isyak kita mula. Habis ni nanti kita terus solat isyak dan kemudian makan. Itu yang utama makan itu yang utama insya-Allah. Baik, bila sebut berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang perlu kita tahu terlebih dahulu ianya berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini biasanya kita akan dihidangkan oleh Ustaz cerita berkaitan dengan Maulidur Rasul, cerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Maulidur Rasul walaupun dia berlaku di dalam bulan Rabiul Awal, tetapi dia ada khilaf daripada sudut tarikh. Ada yang menyebutkan popular di Malaysia 12 Rabiul Awal. Ini memang kita biasa sambut 12 Rabiul Awal. Tetapi ulama-ulama cenderung kepada 9 Rabiul Awal. Yang ini adalah kiraan daripada ulama-ulama ilmu falak yang mengkaji balik tarikh-tarikh yang dahulu, yang mengatakan bahawa hari Isnin di mana jatuhnya hari kelahiran Nabi itu ialah bertepatan pada 9 Rabiul Awal. So ada yang kata 10 Rabiul Awal, tapi ini minoriti lah sedikit. Popular kita di Malaysia 12 Rabiul Awal. Tapi bab tarikh ni tak payahlah kita gaduh. Bab ini tidak menjadi masalah pada kita. Dia bukan bab akidah pun, bukan bab akidah, bukan bab fiqh. Dia hanya khilaf tarikh saja. Yang pastinya dia lahir ataupun Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal, itu saja. Kemudian dalam bulan Rabiul Awal ini juga bukan hanya ada berlaku peristiwa Maulidur Rasul ataupun hari kelahiran Nabi, walaupun ada khilaf tarikh, berlaku juga dalam bulan Rabiul Awal ini ialah peristiwa Hijratul Rasul, iaitulah penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Ramai yang tak tahu sebab ramai yang menyangka bahawa Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Muharram tu bukan hijrah, tu lagu kan. Satu Muharram detik permulaan, itu lagu. Dan itu bermula pada zaman Umar Al-Khattab.
Bila Umar Al-Khattab dia buat kalender, maka bermulalah 1 Muharram itu ialah awal tahun, hari pertama dalam tahun yang baru. Tapi peristiwa Hijratul Rasul itu, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, tepatnya ialah berlaku pada 26 Safar. So 26 Safar ini Nabi SAW keluar daripada rumah menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, terus pergi kepada Jabal Sur. Di situ ada satu gua yang dipanggil sebagai Gua Sur, bersembunyi di sana selama 3 hari, 27, 28, 29 Safar. So 3 hari Nabi SAW duduk dekat sana, kemudian esoknya 1 Rabiul Awal Nabi turun, dibawa oleh Abdullah bin Uraikid menuju ke Madinah sampai di Quba. So sini juga ada khilaf para ulama, ada yang katakan 8 hari perjalanan, ada yang kata 12 hari perjalanan. Kalau kata 8 hari maknanya Nabi sampai di Quba 8 Rabiul Awal, duduk di Quba 4 hari, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal baru Nabi sampai di tapak Masjid Nabawi yang ada sekarang ni. Kalau ambil pandangan 12 hari perjalanan, sampai di Quba 12 Rabiul Awal, duduk di sana 4 hari, 13, 14, 15, 16 Rabiul Awal baru Nabi sampai di tapak Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Jadi berlaku dalam bulan Rabiul Awal juga, dan ada khilaf para ulama berkaitan dengan sampainya Nabi ke Madinah. Dan berlaku peristiwa yang ketiga, ini tajuk kita, yang mana tidak ada khilaf para ulama berkaitan dengan tarikh ini. Dan pastinya maka berlakunya kewafatan Rasulullah SAW itu, iaitulah jatuh pada 12 Rabiul Awal. Ini memang tidak ada khilaf mana-mana para ulama. Sepakat para ulama, sepakat para sahabat mengatakan bahawa hari kewafatan Nabi ialah hari Isnin dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. So situlah dia sepakat para ulama berkaitan dengan kewafatan Rasulullah SAW. Jadi ada 3 peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Baik, walaupun sekarang dah Rabiul Akhir dah, tapi tidak bermakna tak boleh cerita tentang Nabi. Nabi ini perlu dicerita sentiasa, bila-bila masa sahaja. Cuma kadang pada bulan Rabiul Awal sampai Maulid Rasul, ada ustaz yang cerita tentang hijrah Nabi, ada ustaz yang cerita tentang kelahiran Nabi, ada ustaz yang cerita tentang kewafatan Nabi. Dan malam ni kita nak cerita berkaitan dengan detik-detik kewafatan Nabi SAW. Baik, tujuannya adalah bukan untuk kita nak menangisi kewafatan Nabi SAW, dan pastinya tuan-tuan pun pernah mendengar dah cerita tentang kewafatan Nabi ini, dan saya rasa pastinya ada yang sedih, menangis mendengar kewafatan Nabi SAW. Tapi bukan tujuan utamanya untuk menangis. Kita tak mau jadi seperti mana Husain, peristiwa di Karbala, bagaimana orang-orang semua menangisi kubur Husain bin Ali sehingga menyebabkan mereka ini hulu melampau. Mereka membelah-belah badan mereka, merosak-rosak dan binasakan badan mereka pada tanggal 10 Muharram, seperti mana Husain bin Ali dibunuh. Husain tak salah, cucu Rasulullah, tetapi yang salah ialah pengikut-pengikutnya. So kita semua adalah pengikut Nabi SAW. Tapi adakah setiap kali kita nak sambut kewafatan Nabi, kita nak kena menangisi kewafatan Nabi SAW? Nangis itu biasa, standard. Tapi jangan melampau, jangan hulu. Ada pesanan daripada Nabi, nanti kita tengok ujung hayat Nabi SAW ada perkataan yang Nabi bagi tahu pada Aisyah radhiyallahu anha supaya jauhkan perkara-perkara itu. Baik, saya nak pergi sekali lalu ringkas daripada Nabi SAW lahir sampai wafat. Kita akan panjangkan dekat kewafatan Nabi SAW. Nabi lahir tahun Gajah 12 Rabiul Awal, ataupun lebih tepat 9 Rabiul Awal. So Nabi lahir sahaja, Nabi disusukan oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. So pastinya mak dia juga susukan dia juga, Aminah. Kemudian barulah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian duduk di rumah Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad selama 5 tahun. Tuan-tuan, Nabi tak pernah jumpa ayah dia. Ini satu perkara yang perlu kita tahu, ujian yang pertama sekali. Nabi lahir saja ialah Nabi tak pernah jumpa ayah dia. Dan Nabi SAW pun duduk di rumah Halimatus Sa'diyah selama 5 tahun, sehinggalah berlaku peristiwa pembelahan dada Nabi, sehingga menyebabkan anak-anak Halimatus Sa'diyah mengatakan Muhammad dibunuh, padahal tak dibunuh. Padahal Nabi SAW diambil oleh hatinya oleh malaikat untuk dikeluarkan satu alaqah, darah yang keras, untuk dibuang. Itu tempat syaitan duduk ataupun iblis duduk untuk menggoda manusia. So Nabi tak ada benda tu. Kita ada, Ustaz? Ada. Itu yang kadang malas tu kan, situlah tempat dia. Tapi Nabi tak ada. Nabi tidak ada alaqah ataupun darah yang ketulan darah yang di mana tempat iblis.
Kemudian baru dihantar balik ke rumah Aminah di Mekah. Tak sampai setahun duduk dengan Aminah, usia Nabi 6 tahun, Aminah pula meninggal dunia. Jadi Nabi SAW duduk dengan atuknya Abdul Muttalib, juga tak sampai 2 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Bila Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi dihantarkan kepada pakciknya, yang juga merupakan ayah Nabi Abdullah, iaitulah Abu Talib. Kenapa dibagi pada Abu Talib? Kenapa tidak dibagi kepada kita? Pakcik Nabi ada ramai. Pakcik Nabi ada Abu Lahab, pakcik Nabi ada Dirar, pakcik Nabi ada Al-Abbas, pakcik Nabi ada Al-Haris. Kenapa diberikan kepada Abu Talib? Kerana Abu Talib dan Abdullah ialah adik-beradik, satu ayah, satu mak. So, Abdul Talib ni dia kahwin ramai kan, kahwin 6. Dulu tak ada lagi kahwin 4, tak ada. So, dia kahwin 13, 14. Kan, sebelum turunnya ayat tu lah boleh. Zaman Nabi, zaman jahiliah dulu sampai puluh-puluh pun ada. Kan, kahwin. Sampai ni pasar pun tak kenal. Ni isteri siapa? Isteri awak lah. Dia punya tak kenal. Punya ramai isteri. Sampailah turun fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Turun ayat tu baru Nabi suruh ceraikan semua, melainkan tinggalkan 4 saja. Baik, jadi Abdul Muttalib dia ada kahwin ramai. Jadi pastinya anak-anak dia ramai. Tetapi ada anak-anak yang adik-beradiknya satu ayah lain mak. Ada satu ayah, satu mak. Yang mana satu ayah, satu mak ini adalah Abdullah dan juga Abu Talib. Maka Nabi SAW duduk dengan Abu Talib sehinggalah Nabi SAW itu berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. So pastinya bila mana Khadijah binti Khuwailid kahwin dengan Nabi, dan tuan tahu ataupun tidak, Nabi adalah suami yang ketiga bagi Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah adalah isteri pertama Nabi SAW. Itu kita tahu, itu adalah fakta. Yang perlu kita tahu, Nabi SAW adalah suami ketiga bagi Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah adalah isteri pertama bagi Nabi kita Muhammad SAW. Suami pertama Khadijah ialah Abu Halah. Abu Halah ni dia meninggal. Sayang, Khadijah ni sayang pada Abu Halah ni, memang bagus dia punya rumah tangga, tapi Allah ambil nyawa Abu Halah ini meninggal. Kemudian kahwin dengan suami kedua nama Atiq bin Abid. Ini berlaku sedikit tidak ketentraman rumah tangga, maka cerai. Khadijah dan juga Atiq ini cerai. Barulah Khadijah binti Khuwailid tertarik dengan Nabi SAW, maka berkahwinlah Nabi dan juga Khadijah binti Khuwailid. 25 tahun usia Nabi SAW. 10 tahun kemudian, 35 tahun usia Nabi, berlaku peristiwa banjir. So maksudnya dekat sini anak-anak Nabi dah lahir. Anak Nabi dengan Khadijah ada 6 orang. Nabi ada anak 7 orang. 6 orang berada pada Khadijah binti Khuwailid. 1 orang last ialah anak kepada Maryah Al-Qibtiyah. Itu nanti zaman Nabi dah duduk di Madinah dah. Jadi Nabi SAW pada ketika usia 35 tahun berlaku peristiwa banjir yang menyebabkan batu Hajar Aswad itu jatuh dan menyebabkan ketua-ketua suku pada ketika itu berebut-rebut nak letakkan batu Hajar Aswad itu. Tapi semua tak setuju. Yang ni kata nak, yang tu kata nak, yang ni kata nak. Tapi mereka katakan bahawa tak apa. Kita tengok besok siapa yang masuk ke dalam pintu Babus Salam, kita suruh dia yang bawa. Jadi besok mereka tunggu, mereka intai di pintu Babus Salam siapa yang masuk. So pada ketika itu mereka nampak Muhammad Nabi SAW yang masuk, dan pada ketika itu dia kata, As-Sadiqul Amin. So Nabi digelarkan sebagai As-Sadiqul Amin. Maksudnya mereka ini mengiktiraf Nabi ialah orang yang benar lagi terpercaya. Dan akhirnya Nabi buat keputusan untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu dengan meletakkan kain. Hajarul Aswad diletakkan di tengah, 4 ketua suku tadi bawa ke tepi Kaabah, dan Nabi sendiri yang letakkan di batu Hajarul Aswad itu. Usia Nabi 38 tahun. Berlaku uzlah ataupun khulwah dipanggil. Nabi SAW berada di Jabal Nur ataupun di Gua Hira. Nabi bukan berkhulwah bermula daripada Nabi kahwin dengan Khadijah. Tak. Nabi berkhulwah 3 tahun je. Usia Nabi 38, 39 dan 40. Tetapi bukan 3 tahun duduk di gua tak balik-balik. Ini pun salah fahaman masyarakat juga pada khulwah ni. Khulwah ni dibenarkan, kan? Tetapi bukanlah maksudnya tinggalkan begitu saja isteri dan anak-anak. Nabi duduk di Gua Hira untuk berkhulwah, beruzlah, bermunajat kepada Allah 2-3 hari, kemudian Nabi balik. Tengok keadaan isteri dan anak, kemudian Nabi naik balik 2-3 hari, kemudian turun balik, kemudian naik balik. Begitulah berlakunya selama 3 tahun, sehinggalah usia Nabi 40 tahun, barulah datangnya Jibril alaihissalam untuk memberikan wahyu pertama. So disitulah lantikan Allah kepada Nabi menjadi seorang Nabi,
dan turun ayat kedua berkaitan dengan surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Maka itu juga adalah lantikan Allah kepada Nabi menjadi seorang rasul pula. Maka start usia Nabi 40 tahun, bermulalah kehidupan Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul. 40 sampai 43 Nabi dakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya mudahlah dakwah Nabi. Ramai di kalangan orang-orang yang duduk dengan Nabi ini, dia berada dalam keadaan terima apa saja dibawakan oleh Nabi SAW. So mereka percaya pada Nabi. Abu Bakar masuk Islam, Khadijah masuk Islam, Ummu Aiman masuk Islam, Zaid bin Harisah masuk Islam, Ali masuk Islam. Daripada tangan Abu Bakar dakwah lagi dengan Nabi. Talhah masuk Islam, Zubair masuk Islam, Bilal masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Ada di kalangan mereka ini yang mula-mula masuk Islam, mereka ini digelarkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Yang ini Allah iktiraf mereka dalam surah At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam daripada kalangan muhajirin, daripada kalangan ansar, ujungnya kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka juga redha pada Allah. Jadi mereka orang yang awal-awal masuk Islam adalah orang-orang yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah usia Nabi 43 tahun, Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Pada ayat ke-214 dalam surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang dekat. Jadi Nabi pun beri, duduk di Bukit Safa ni, kita tahu dah, duduk di Bukit Safa, sehingga Nabi bagi tahu tentang dakwah Nabi. Bangun Abu Lahab dan mencaci Nabi. Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, hanya semata tu saja kau himpunkan kami nak bagi tahu kau ni seorang Nabi. Kami tak boleh nak sembah lagi sembahan nenek moyang kami. So start daripada situ, siapa saja yang beriman dan mengikuti Nabi, semua ditangkap, diseksa, ada yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk Sumayyah, Yasir, diseksa Bilal, Khabbab bin Al-Ab. So siapa yang berada pada waktu itu semua kena. Dan sehinggalah pada tahun ke usia Nabi 44 tahun, Nabi perintahkan sahabat untuk berhijrah ke Habsyah buat kali pertama. Jadi tak ramai yang pergi, sikit saja. Kemudian mereka balik semula ke Mekah. Usia Nabi 45 tahun, Nabi perintahkan sekali lagi untuk berhijrah buat ke Habsyah buat kali kedua. Habsyah pertama, Habsyah kedua Nabi tak pergi. Nabi duduk saja di Mekah, hanya sahabat-sahabat saja yang pergi. Yang kedua ni ramai sedikit, yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib untuk menghadap dengan Raja An-Najasyi. Dan mereka dapat duduk dekat Raja An-Najasyi ini bertahun-tahun. Ada yang duduk sampai dengan Nabi nak berhijrah ke Madinah dah, baru mereka bergerak ke Madinah. Ada yang duduk, Nabi dah duduk 7 tahun di Madinah dah, baru mereka bergerak ke Madinah jumpa Nabi. Sebab di Habsyah tenang, kan? Tidak ada orang yang mengganggu, termasuklah rajanya sendiri, raja yang saleh dan adil. Walaupun pada awalnya mereka ini adalah agama Nasrani, tapi didakwah oleh Ja'far bin Abi Talib, iman semua. Dan usia Nabi 45 tahun, maka masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar Al-Khattab. Kuatlah sikit Islam pada waktu itu, sebab pada ketika itu orang-orang Quraisy takut kepada Hamzah dan juga Umar Al-Khattab. 3 tahun orang-orang kafir Quraisy memulaukan ekonomi untuk orang Islam. Sebab apa? Mereka tak boleh nak sentuh orang Islam lagi, tak boleh nak pukul orang Islam, tak boleh nak seksa orang Islam. Pasal Islam dah kuat, sebab adanya sayap kanan dan sayap kiri pada waktu itu. Maka mereka tukarkan penyiksaan orang-orang Islam, daripada dipukul, daripada diseksa, mereka pulaukan ekonomi. Tak boleh masukkan makanan, minuman, tak boleh bercakap, tak boleh keluar, tak boleh masuk, tak boleh kahwin, semua tak boleh. Kesan daripada itu menyebabkan ada yang sakit, ada yang mati, termasuklah yang meninggal itu adalah Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib, pakcik kesayangan Nabi SAW. So waktu ni usia Nabi 49 tahun. Dan Nabi diusir keluar pergi ke Taif. Dakwah Nabi di Taif pula tidak berjaya ataupun tidak diterima oleh orang-orang Taif. Maka Nabi turun di baling batu berdarah kepada Nabi. Ini kita tahulah cerita seringkas je. Bila Nabi dapat berjaya masuk balik ke Mekah, usia Nabi 50 tahun, berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Balik daripada Isra' dan Mi'raj, ada orang yang dulunya Islam kemudian kufur sebab tak boleh dengar cerita tentang Isra' Mi'raj, tak masuk akal. Rupanya hikmah di sebalik penceritaan Nabi kepada orang-orang Quraisy pada ketika itu, walaupun dah beriman, ialah untuk menapis orang yang benar-benar beriman saja untuk berhijrah ke Madinah. Sebab golongan yang berhijrah namanya Muhajirin.
So pastinya golongan muhajirin ayat tadi, orang-orang yang diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. So mustahil orang yang tak beriman, orang yang fasik, orang yang munafik mereka duduk dalam golongan muhajirin. So daripada sudut 50 hijrah itulah 50 tahun usia Nabi itulah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. 51 usia Nabi berlaku perjanjian Aqabah yang pertama di antara Nabi dan juga orang-orang Madinah, sehingga menyebabkan Nabi mengutuskan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dahulu di Madinah, sehingga orang-orang Madinah semua beriman kepada Nabi walaupun Nabi belum masuk ke Madinah berkat dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Maka ramailah yang beriman pada ketika itu. Tahun depan usia Nabi 52 tahun, maka mereka semua datang ke Mekah untuk berbai'ah kepada Nabi dengan bai'atul Aqabah yang kedua. So kali ini ramai yang datang berjumpa dengan Nabi dan perjanjian itu lebih serius, sehingga menyebabkan mereka kata pada Nabi, ya Rasulullah, marilah ke Madinah, kami akan buka laluan untuk engkau duduk di sana, takbirlah agama dekat sana, maksudnya peganglah pentakbiran dekat sana. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahawa aku tak boleh pergi lagi dengan sebab wahyu belum lagi sampai, Allah belum perintahkan aku pergi. Tapi Nabi hanya perintahkan sahabat-sahabat pergi dulu. Ini hijrah Islam yang ketiga, iaitulah ke Madinah. So Nabi hantar dulu para sahabat pergi, grup Osman pergi, grup Omar pergi, grup Abu Salamah pergi. Nabi tak pergi lagi. Sehinggalah Allah berikan wahyu kepada Nabi untuk memberikan kebenaran berhijrah ke Madinah. Maka Nabi dan juga Abu Bakar bergerak pergi ke Madinah. Sampai di Madinah yang kita sebutkan tadi, di Quba duduk 4 hari dan duduk di Masjid Nabawi. Belum ada masjid lagi dah, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka 1 hijrah sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. 2 hijrah berlaku perang Badar. 3 hijrah berlaku perang Uhud. 4 hijrah berlaku perang Bani Nadir. 5 hijrah berlaku perang Khandaq. 6 hijrah berlaku perjanjian Hudaybiyah. 7 hijrah berlaku perang Khaybar. 8 hijrah pembukaan kota Mekah. 9 hijrah berlaku perang Tabuk. 10 hijrah berlakunya Hujjatul Wada, haji perpisahan. Dan 11 hijrah Rasulullah wafat. So yang tu tak payah cerita detail lah, tu next, nanti kita akan cerita lain, sebab kita nak laju nak pergi nampak flow cerita tu saja. So 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah dan 10 tahun di Madinah. So bila Nabi SAW duduk di Madinah, 11 hijrah Nabi SAW wafat, tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak panjang umur berbanding dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi terdahulu umur mereka ni ratusan tahun. Usia Nabi Nuh berdakwah saja pun 950 tahun. Dakwah saja, belum umur yang tak dakwah lagi. So, mungkin 1000 lah, 1000 lebih dan seumpamanya. Sama, Nabi Ibrahim pun 100 tahun. Ramai, banyak di kalangan para Nabi yang dahulu-dahulunya ratusan tahun. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ini hanya berusia 63 tahun saja. Ini sama dengan kita, kita pun tak jauh bezanya. Nabi kata kita punya umat ni, umat-umat Nabi Muhammad ini, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini lebih kurang 60 tahun, 70 tahun saja. Maknanya tak lama. Kan? Maksudnya tidaklah sampai ke 100 tahun. Kalau ada pun kata Nabi, sikit je yang lepas. Kan? Tapi kalau kita pun tak payahlah lama-lama buat apa. Kan? Lama 60, 70 penyakit banyak dah. Kan? 80 tak ada jalan lah. Tapi bukanlah minta mati tu, jangan minta mati. Kan? Ada yang minta mati tak jangan. Mintalah, ya Allah, sekiranya baik untuk aku hidup, hidupkan aku, sihatkan aku. Sekiranya tak baik untuk aku hidup, matikanlah. Sebab takut menyusahkan orang, takut elok-elok kita beriman, takut kufur nanti. Elok-elok cantik ni, kita orang masjid, orang surau, tiba-tiba esok kita sakit, tak larat. Jadi Allah lebih tahu. Jadi doa saja pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pastinya sebelum Nabi SAW meninggal dunia ataupun wafat, pasti ada tanda-tanda kewafatan Nabi SAW. Mana-mana pun orang, macam kita pun ada kawan-kawan yang nak meninggal dunia. Biasanya nak meninggal tak perasan. Bila perasan? Lepas meninggal pun perasan. Patutlah semalam makan 3 keping roti canai, tak pernah pun dia makan 3 keping. Rupanya nak meninggal, rupanya kan. Selalu sekeping pun tak habis kata dia. Jadi 3 keping lahap habis lah, rupanya nak meninggal. Lepas meninggal baru tahu. Sama juga dengan Nabi SAW. Nabi SAW ini orang tak perasan sangat ketika saat-saat nak meninggal. Walaupun perkataan-perkataan tu nampak macam, ini macam nak pergi ni. Tapi semua macam sedapkan hati, tak ada apa kot. Cuma ada sebahagian para sahabat yang dia agak perasan benda tu. Cuma dia tak naklah beritahu yang itu adalah Nabi meninggal. Tidak ada. Macam kita lah kan, tengok mungkin arwah mak kita ke ada tanda-tanda, tapi belum lagi kot. Kita nakkan hati kita sedap supaya tak pergi lagi, tak meninggal lagi. Tuan-tuan, Nabi SAW ini dia mula memberikan tanda kewafatannya adalah pada 10 hijrah.
Tadi kita dah cerita tadi 1 hijrah sampai 11 hijrah tadi. Ini 10 hijrah. Maksudnya tahun depan tu Rasulullah meninggal. So 10 hijrah ini Nabi SAW mula menunjukkan tanda kewafatannya adalah pada bulan Ramadan. Bulan masih sama tuan Bulan Muharram sampai Zulhijjah masih sama, tak pernah berubah pun. Ni Allah sebut dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Iaitulah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Maknanya mana-mana pun 12 bulan juga. Masihi pun 12, Hijri pun 12, betul tak? Muharram sampai Zulhijjah pun 12 bulan. Januari sampai Disember pun 12 bulan. Tapi yang Allah sebut ni adalah Hijri lah. Iaitulah bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. So bila sebut bulan Ramadan, pastinya sama dengan kita. Lepas Ramadan, Syawal. Lepas Syawal, Zulqaidah. Lepas Zulqaidah, Zulhijjah. Tuan bayangkan, 10 hijrah, start bulan Ramadan, Nabi dah tunjukkan tanda-tandanya. Cuma waktu tu orang tak perasan lah. Lepas meninggal pun perasan. So maksudnya bulan Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. So lebih kurang dalam 6 bulan lebih saja. Nabi SAW tunjukkan tanda tu, kemudian Nabi wafat. Apa tanda dia? Iaitulah pada bulan Ramadan 10 hijrah, tahun yang terakhir Nabi itu, Nabi telah beriktikaf di masjid luar biasa daripada tahun-tahun yang lalu. Rasulullah ini dia start berpuasa tahun 2 hijrah. Start puasa Ramadan tahun 2 hijrah. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so lebih kurang 8 tahun saja. 9 tahun saja Nabi SAW berpuasa. Dan sepanjang tahun-tahun itu Nabi hanya beriktikaf selama 10 hari saja, 10 malam saja. Tapi pada tahun terakhir Nabi SAW telah beriktikaf di masjid pada bulan Ramadan selama 20 malam. So ini juga adalah tanda, tapi orang tak perasan. Dan Nabi juga dalam bulan Ramadan telah pun mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan Jibril. Tiap-tiap tahun sebelum ni Ramadan Nabi khatamkan juga dengan Jibril, tapi sekali khatam saja. Tapi tahun itu, tahun terakhir Nabi SAW dalam bulan Ramadan, Nabi telah khatam dengan Jibril Al-Quran sebanyak 2 kali. So ini juga adalah tanda yang Nabi SAW tunjukkan, tapi ada yang tidak perasan. Ramadan selesai, masuk Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, sebelum berlakunya Hujjatul Wada ataupun haji perpisahan dipanggil. Nabi SAW juga telah pun menghantarkan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, satu orang sahabat Nabi yang Nabi pernah sebut kepadanya, ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Nabi pernah sebut kepada sahabat ni je, ya wahai Muaz, dia kata, inni uhibbuka fillah. Aku sayang kau kerana Allah. Dan tu tahu kesan dia apa? Kesan dia selepas daripada tu semua sahabat sayang Muaz. Tuan bayangkan. Nabi hanya sebut pada Muaz, wahai Muaz, aku sayang kau kerana Allah. Start daripada situ, tak ada orang benci Muaz. Tak ada orang benci Muaz. Dan Muaz pada waktu ni nak dihantarkan oleh Nabi ke Yaman. Dan Muaz nanti akan duduk di Yaman dan akhirnya dia akan berhijrah ke Syam. Dan penghujung usia Muaz bin Jabal ni popular masa PKP dulu, hadis ni lah yang dibawa selalu. Muaz bin Jabal mati terkena taun, ataupun kita panggil sebagai virus lah sekarang ni kan, COVID, tapi bukanlah COVID. PKP virus lah, virus dia panggil taun amwas dia panggil. So 2 sahabat yang besar terbunuh dengan taun itu, Muaz bin Jabal dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah di Syam. Waktu itu adalah zaman zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. So meninggalnya Muaz bin Jabal dari situ. So Nabi SAW pernah sebut kepada Muaz tentang inni uhibbuka fillah. Apa yang nak saya sampaikan ialah bila mana kita ini mungkin ada bermusuh-musuh dengan orang, kita jangan tersilap sebab takut nanti orang yang kita musuh tu adalah kesayangan Nabi. Takut orang yang kita bergaduh itu mungkin itu Nabi sayang dia, Nabi cinta dia. So sebab tu kita nama saja Islam, maka tidak boleh kita nak bermusuh-musuhan tau. Sebab berkemungkinan orang yang mungkin kita gaduh, kita bermusuh itu Allah sayang dia, Nabi sayang dia. Macam mana Nabi SAW sebutkan pada Muaz, wahai Muaz, aku sayang kau pada Allah, aku sayang kau kerana Allah. Semua sahabat sayang Muaz bin Jabal. Tak pernah pun. Sebab apa? Sebab kalaulah dia musuh dengan Muaz, bermaksud dia musuh dengan Nabi. Ini sebab dalil mengatakan bahawa kita tidak boleh bermusuh-musuhan sama kita. Tapi kalau dengan orang bukan Islam boleh musuh tak? Tak boleh juga. Janganlah musuh dengan orang bukan Islam tu. Dia yang boleh musuh ialah orang yang kafir harbi boleh. Kafir harbi ni maksud dia kafir yang menentang Islam. Okey, tapi yang tak menentang Islam tak ada, tak apa. Boleh je buat baik dengan dia. Kita pun ada keliling kita ni semua orang yang bukan Islam kan.
Nama dia kafir zimmi. Kafir zimmi ni yang duduk dengan kita dalam negara tapi dia tak kacau pun agama kita. So yang tu juga kena buat baik, berkemungkinan itu dakwah. Berkemungkinan itu dakwah. Ada juga kafir lain dipanggil sebagai kafir muahad. Kafir muahad ini adalah kafir yang bukan Islam tapi dia duduk dalam negara kita sebab tugas dia menjadi duta. Dia kafir tapi dia jadi duta tu, dia ampang. So dia ampang banyak kedutaan-kedutaan yang bukan semua Islam. So kita tak boleh musuh dengan dia. Kalau katalah negara dia bunuh rakyat kita di sana, kita tak boleh bunuh dia dekat sini. Haram hukum dia. So kena hantar balik dulu negara dia, baru isytiharkan perang. Kalau bunuh kat sini memang kita berdosa besar. Itu kafir muahad dia panggil. Kafir muammal ni yang duduk datang melancong ni. Kan? Melancong negara kita, tengok kat sisi, ambil gambar selfie, panjat kat sisi kan. Panjat kat sisi tak adalah ambil gambar. Kan? Itu semua adalah kafir muamman dipanggil. Ataupun ada kafir yang minta perlindungan kepada negara kita. Itu pun sama. Itu juga tidak dibenarkan untuk kita bermusuh-musuhan. Yang dibenarkan hanya kafir harbi saja. Itu dalam surah Al-Mujadalah. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-22. Baik. Jadi selepas daripada Ramadan, kemudian Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, sebelum berlakunya Hujjatul Wada, Nabi SAW menghantarkan Muaz bin Jabal ke Yaman. Yaman mana tuan? Yaman bawah. Okey, Mekah, Madinah. Mekah, Yaman. Yaman bawah, Syam atas. So Yaman ni di sebelah Habsyah. So Nabi SAW hantarkan Muaz bin Jabal sampai Nabi SAW mengatakan sesuatu perkataan, satu ayat yang menyebabkan Muaz bin Jabal ini menangis. Dan juga sahabat-sahabat juga merasakan satu benda yang pelik Nabi sebutkan di pada tahun 10 Hijrah. Nabi katakan, ya Muaz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza. Dia kata, wahai Muaz, aku rasa boleh jadi lepas ni kita tak jumpa dah. Bayangkan Nabi SAW nak hantarkan Muaz. Tuan-tuan, Nabi hantar Muaz ni di tengah-tengah padang pasir sampai Muaz hilang daripada pandangan baru Nabi masuk. Maknanya punya sayang Nabi dengan Muaz. Tapi sebelum nak hantar tu, Nabi sebut pada Muaz, dia kata, wahai Muaz, dia kata, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza. Dia kata, wahai Muaz, boleh jadi aku rasa macam kita tak jumpa dah lepas ni. Kalau kau balik sini pun, balik semula ke Madinah sebab Nabi Yaman ni. Kalau kau balik semula ke Madinah ni, la'allaka an tamurra bi masjidi hadha au qabri. Kalau kau balik semula ke Madinah pun boleh jadi kau lalu je dekat masjid aku ni ataupun kau lalu dekat kubur aku. Tuan-tuan, Muaz terus menangis. Sebab Muaz dia rasa dah baru satu benda yang memang betul dia takkan dapat jumpa Nabi. Tapi waktu tu nak batalkan tak boleh sebab ni perintah Nabi. Nabi suruh ya, Muaz pergi juga ke Yaman. Ini atas urusan dakwah. So Muaz dilantik oleh Nabi menjadi muallim dekat sana, menjadi gubernur di sana, ajarkan orang-orang yang di sana. Tapi nak tak nak, Muaz tetap kena pergi juga walaupun Muaz menangis sebab dia tahu dia tak dapat jumpa Nabi lagi dah. Itulah last yang terakhir. Dan Nabi hantar Muaz sampai hilang daripada pandangan. Padang pasir kan luas. So Nabi hantar Muaz sampai Muaz hilang daripada pandangan, pun Nabi masuk. So situ dah nampak Nabi SAW dia dah nampak pelik daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barulah masuk bulan Zulhijjah, Nabi SAW mempersiapkan jemaah untuk pergi ke Mekah untuk melakukan haji. Tuan Nabi SAW ini bergerak ke Mekah agak lama tuan-tuan daripada bulan Safar daripada bulan Zulqaidah, daripada bulan Zulhijjah awal tu dah gerak dah, ujung-ujung Zulqaidah tu dah gerak dah nak pergi ke nak pergi ke Mekah, pergi ke Mina, kemudian pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mabit, Mina dan seumpamanya. Dan apa yang saya nak tekankan sebab panjang peristiwa Hujjatul Wada ini, apa yang saya nak tekankan di sini ialah ketika mana Nabi SAW menyebutkan tentang khutbah Al-Wada, haji perpisahan. Dan dalam peristiwa haji ini Nabi SAW juga menyebutkan ni tadi pada Muaz bin Jabal, tapi ini Nabi sebutkan kepada seluruh para sahabat. Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Nabi kata, ambillah daripadaku manasik-manasik kalian. Nabi kata, ambil apa yang aku buat untuk haji ni, kau tengok betul-betul dan ambil. La'alli la alqakum ba'da ami hadza. Nabi kata, boleh jadi lepas daripada ini kita takkan ketemu lagi. Ini juga satu benda yang sama setelah Nabi cakap pada Muaz bin Jabal, dia kata mungkin lepas ni kita tak jumpa dah lagi wahai Muaz. Habis Muaz pergi ke Yaman, berlaku peristiwa Hujjatul Wada, Nabi sebut sekali lagi ni pada semua para sahabat yang ada. Nabi kata, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Kata Nabi, ambillah daripadaku manasik-manasik kalian.
Sebab boleh jadi kita tak jumpa lagi dah lepas daripada ini. So sahabat-sahabat dia bukanlah mengatakan bahawa tak jumpa lagi itu meninggal. Berkemungkinan lepas ni Nabi dia akan sibuk dengan urusan-urusan lain, sebab tak ada orang perasan pun benda ni. Tak ada orang perasan pun. Tapi tuan-tuan bayangkan ketika mana Nabi baca khutbah, ada satu orang je perasan. Abu Bakar As-Siddiq dia perasan dah. Tapi dia tak naklah menyebutkan Nabi yang akan wafat, bukan. Cuma kita tengok bila mana Nabi SAW membaca khutbah. Tuan-tuan, panjang khutbah tentang Hujjatul Wada. Biasa susu dia letak khutbah kan. Tak ada sini tak apa, dia tak ada masalah pun. Tapi dalam khutbah Nabi SAW cukup panjang. Seolah-olahnya itulah amanat terakhir Nabi. Yang Nabi katakan, ayuhan nas isma' liqauli. Oh, tu perkataan tu pun kita dah rasa macam dengar betul-betul perkataan. Satu wasiat yang betul-betul besar. So tu Nabi katakan bahawa dengar kata aku ni betul-betul. Sebab apa? Sebab fa'anni la adri la andi la alqakum ba'da ami haza bihadzal mawqifi abada. Boleh jadi kita tak jumpa lagi lepas ini, selepas tahun ini, ataupun di tempat ini, kita tak jumpa lagi dah. So dengar betul-betul. Yang mana Nabi SAW sampaikan khutbah. Tentang mana ada mikrofon. Tentang berapa ramai yang ikut Nabi ni? 140,000 orang jemaah yang ikut Nabi SAW buat haji. Tapi nak sampaikan perkataan Nabi itu dipanggil adanya mubaligh. Mubaligh ni ialah menyampaikan perkataan Nabi ke belakang, menyampaikan perkataan ke belakang, sampai ke belakang, sampai ke belakang, sampai ke belakang. So antara yang menyebutkan perkataan-perkataan Nabi itu adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. So dia yang sampaikan. Ayuhan nas, dia pun ayuhan nas. Isma' qawli, sampai ke belakang, sampai ke belakang, sampai ke belakang. So dalam khutbah Nabi SAW banyaklah dipesan, banyak sangat pesan tentang wasiat untuk jaga rukun Islam, tentang jangan menyakiti orang Islam, tentang hak isteri, hak suami kena jaga, riba tinggalkan. Sampai di hujungnya kata Nabi SAW berkaitan dengan peninggalan Nabi SAW. Nabi katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat rasul. Kata Nabi, aku tinggalkan kamu dua perkara. Nabi kata, lan tadillu, takkan sesat. Perkataan lan, kalau kita belajar bahasa Arab, lan ni lan nafil ta'bid. Dia adalah la, tidak, yang tidak akan berlaku buat selama-lamanya. Dia tidak ni kan ada lama, apa lagi? Ada lam, ada lan. Perkataan lan tu menunjukkan bahawa memang tak akan berlaku. Itu yang Allah sebut apa? Walan tardu angkal yahudu walan nasara. Lan tu menunjukkan bahawa memang sekali-kali orang-orang Yahudi, Nasrani ini tidak akan redha pada kita semua. Hatta, perkataan hatta tu menunjukkan dia boleh redha hatta tattabi'a millatahum. Sehinggalah kamu ikut millah mereka. Millah ni bukan agama. Millah ni ajaran. So ajaran ni walaupun kita duduk dalam agama Islam tapi kita pakai ajaran dia, itu nama millah. Itu yang mereka boleh senang dengan kita pasal kita orang Islam tapi ikut ajaran mereka ni. Zaman ni punya banyak. Dulu kita sebut ada pegangan ataupun ajaran yang dipanggil sebagai child free. Kita pernah dengar? Saya ingat sini semua main TikTok lah. Kan tak ada TikTok kan? Mesti ada TikTok kan? Child free. Yang mana orang sekarang ni kahwin tak nak anak, tu panggil child free. Child free kan? Tak payahlah anak-anak ni susah lah. Kami nak pergi dating susah, nak pergi overseas susah, anak susah. Dia kata kahwin tak mau anak. Yang ini adalah ajaran orang-orang barat. Islam tapi dah ikut agama sana. Millah. Yang terbaru ni, tukar-tukar pasangan. Kan? Yang terbaru. Ini yang terbaru, tukar-tukar pasangan. Dah kahwin dah, suami isteri. Tapi boleh pula buat grup untuk menukar-nukar pasangan. Pasal apa? Nak tukar selera kata dia. Ini pun agama baratnya. Walaupun di Islam tapi dah tukar-tukar pasangan. Nampak? Sebab itulah kata Allah tadi, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut ajaran mereka. Baru mereka redha pada kamu. Dan perkataan lan yang Nabi sebutkan dalam khutbah tadi, Nabi katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu. Aku tinggalkan kamu dua perkara, tidak akan sesat buat selama-lamanya, sehingga kamu pegang kepada dua ini, iaitulah kitaballahi wa sunnat rasul. Aku tinggalkan kamu Al-Quran dan juga sunnah, kamu takkan sesat. So dalam khutbah itu yang utamanya adalah itu. Yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan sunnah. Hari ini kita tak dapat jumpa Nabi juga 1400 tahun jauh dengan Nabi. Tetapi Nabi tinggalkan Al-Quran, Nabi tinggalkan hadis, seolah-olah Nabi dekat dengan kita. Ni yang benar-benar betul-betul rasa. Memang dia akan rasa Nabi dekat dengan kita. Walaupun Nabi SAW jauh dah 1400 tahun tinggalkan kita.
Tapi Al-Quran 6236 ayat Allah Subhanahu wa taala bagi melalui nabi sampai kepada kita. Kita rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh para sahabat sampailah kepada imam-imam hadis kita, muhaddisin, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Tirmizi dan ramai lagi. Itu menunjukkan bahawa gambaran Nabi itu kita nampak. Nampak cara Nabi jalan, nampak cara Nabi sembahyang, nampak cara Nabi tidur, nampak cara Nabi minum, Nabi makan. Sebab adanya hadis-hadis ini. Sebab itulah Nabi sebutkan, kalau kamu pegang dua ini, kamu takkan sesat. Macam mana keadaan pun takkan sesat. Dan bila Nabi sebutkan begitu, akhirnya Nabi katakan kepada para sahabat semua, wahai sahabatku sekalian, aku dah bagi kepada kamu semua dah. Dan wa antum tas'aluna anni fima antum qailun. Nabi kata, ada tak apa-apa yang kamu semua nak katakan? Maka para sahabat menjawab bahawa nahnu nashhadu, wahai Rasulullah, kami bersaksi bahawa engkau telah benar-benar menyampaikan, menunaikan, menasihatikan kami menurut siapa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kami. Nabi pun tunjukkan tangan dia, telunjuk dia ke langit. Nabi kata Allahumma shahad, Allahumma shahad, sampai Nabi tunjuk ke bawah. Nabi kata, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, bersaksilah. Ya Allah, saksikanlah. Mana menunjukkan Nabi ini dah sampaikan ke semuanya apa yang dibawakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan pada waktu itulah turunnya surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, iaitulah yang paling popular. Tuan-tuan, ini bukan ayat terakhir. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga ini bukan ayat terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini bukan ayat terakhir turun. Ini adalah ayat terakhir hukum turun. Sebab dalam ayat ketiga tu ada ayat hukum atas. Jadi ayat yang terakhir turun ayat apa Ustaz? Ayat terakhir turun ialah ayat yang ke-281. Surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'un nafihi ila Allah. Iaitulah ayat perintah bertakwa. Pada 6 ataupun 7 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, turun ayat tu last sekali. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Perintah bertakwa kepada para sahabat. Tapi yang ayat ini, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga ini ialah ayat terakhir hukum yang terakhir turun. Baik, tapi bila turunnya ayat ini, Nabi sampaikan kepada para sahabat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa Allah kata? Allah kata, hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Ini isyarat, tuan-tuan. Ini isyarat menunjukkan bahawa agama itu telah sempurna. Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Cukuplah, komplit dah. Tak payah apa-apa lagi dah. Komplit dah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah. Aku telah cukupkan, aku telah sempurnakan nikmat aku kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah, iaitulah Allah telah meredai agama ini menjadi agama kamu. Tuan, dan ketika mana ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, maka Abu Bakar pada ketika itu dia menangis. Abu Bakar menangis dan sehingga sahabat tanya kepada Abu Bakar, dia kata, mayubki kaya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, pasal apa kau menangis? Abu Bakar katakan bahawa apabila telah pun sempurna, tidak ada lain melainkan akan ada kekurangan selepas kesempurnaan. So situ yang dia nampak macam Nabi nak pergi. Tapi saya sebut tadi, kita pasti akan sedapkan hatinya. Sebab waktu ni Nabi nampak sihat. Nabi tak nampak sakit lagi waktu ni. Nabi sakit bila? Setelah Nabi balik daripada haji. So Zulhijjah ialah bulan haji. Nabi SAW telah selesai menunaikan haji, Nabi balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah ni tuan-tuan, Nabi SAW dia buat satu lagi perutusan untuk hantarkan Sariyah. Sariyah ni maksudnya ketenteraan yang Nabi tak turut serta. Kalau Nabi turut serta, nama perang tu dipanggil Ghazwah. Ghazwatu Badar, Ghazwatu Uhud, Ghazwatu Khandaq. Ini Nabi turut serta. Kalau Nabi tak pergi, perkataan perang tu perang juga, tapi dalam bahasa Arab dipanggil Sariyah. Dipanggil Sariyah. So Nabi SAW siapkan ketenteraan, yang mana dalam ketenteraan itu Nabi SAW mengutuskan Usamah bin Zaid untuk menjadi ketua ketenteraan pada waktu itu. Nabi nak utuskan ke mana? Nabi nak utuskan ke Syam. Pasal pada waktu itu orang-orang Rom dia dah mula telah merendah-rendahkan Islam, dan Nabi SAW pun menghantarkan Usamah bin Zaid untuk memerangi
memerangi orang-orang Rom pada ketika itu. Tapi tuan-tuan, yang ini berlaku ialah pada bulan Safar. Nabi Zulhijjah, Nabi balik ke Madinah, Muharram nampak elok lagi. Tapi bila masuk saja bulan Safar, Nabi SAW dia dah mula start sakit. Dia dah tak larat nak berjalan, tapi tidaklah terlalu nazak dan tenat. Cuma waktu tengah sakit, tengah tak larat itu, Nabi SAW dia sempat utuskan Usamah bin Zaid ini untuk pergi ke Syam untuk menentang dengan orang-orang Rom pada ketika itu. Dan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ini, di bawahnya ramai para sahabat-sahabat yang kanan. Dan ada juga yang tak berpuas hati dengan lantikan Nabi kepada Usamah bin Zaid, sebab Usamah bin Zaid baru 17 tahun, muda. 11-an tahun, malah mungkin bahasa kita ni bawa SPM lah. Kan, tiba-tiba nak bawa kita rombongan pergi buat haji, pergi buat umrah, macam tu lebih kurang lah. Tapi nak sebutkan bahawa takkan mungkin orang yang semuda ini boleh membawa kita pergi berperang. Tapi Nabi SAW dia terdengar perkara ini, Nabi katakan, sekiranya kamu mempertikaikan kepimpinan Usamah bin Zaid, bermaksud kamu pertikaikan juga kepimpinan ayah dia, iaitulah ayah dia Zaid bin Harisah. Yang mana Zaid bin Harisah ini juga berperang di Syam, dipanggil Mu'tah, Jordan. Waktu dalam peperangan itu menentang orang Rom, Zaid bin Harisah meninggal dunia, syahid. Betul tahu kisah Zaid bin Harisah ni? Saya nak cerita sikit pasal dah halang-halang cerita. Zaid bin Harisah ni dia adalah anak angkat kesayangan Nabi SAW. Dan asalnya dia bukan anak angkat lah, dia adalah hamba. Sebab dia ditawan oleh orang-orang Parsi pada ketika itu dan dijual di Pasar Ukas. Pasar Ukas di mana kan? Di Mekah lah. Tapi kat mana? Pernah pergi Mekah tapi tak pernah jumpa pasar tu kan? Pasar tu dekat Taif. Pasar tu dekat Taif. Jadi semua dekat Taif ni orang jual hamba, macam-macam lah, syair-syair duduk sana. Maka Zaid bin Harisah ini dia dijual di Pasar Ukas dan dibeli oleh seorang laki-laki yang namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khuwailid macam pernah dengar ya? Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hizam bin Khuwailid tu adik-beradik Khadijah. Khadijah binti Khuwailid isteri Nabi. Sebenarnya Hakim bin Hizam ni adalah anak buah Khadijah. So Hakim ni kaya tuan-tuan, dia beli beberapa orang hamba dan dibawa balik ke Mekah, dia pergi rumah makcik dia Khadijah binti Khuwailid, dia nak hadiahkan satu hamba. Jadi dia minta makcik dia pilih. Khadijah tengok seorang-seorang, pilih Zaid bin Harisah, dapatlah dia. Maka Zaid pun berpindah tuan daripada Hakim pergi kepada Khadijah binti Khuwailid, dan ni tak kahwin lagi dengan Nabi. Bila Khadijah kahwin dengan Nabi, maka Khadijah tak ada hadiah nak bagi kepada Nabi, tu je yang ada. Maka Khadijah bagikan Zaid bin Harisah ini kepada Nabi untuk menjadi hamba kepada Nabi pula. Maka Zaid bin Harisah tukar tuan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita adalah tuan yang ketiga kepada Zaid bin Harisah. Baik, pendek cerita, bila dia dah menjadi hamba kepada Nabi SAW, ayah dia tahu dia dekat Mekah, ayah dia datang bawa kambing, bawa lah macam-macam nak merdekakan Zaid. Tapi Nabi kata, wahai tuan, dia kata, kami ni tak nak lah apa-apa harta daripada kamu. Aku akan panggilkan Zaid, kalau Zaid ni nanti dia pilih kau boleh balik dengan dia dan bawa kambing-kambing harta kau ni semua balik, aku tak nak. Dan kalau dipilih aku, itu bukan paksaan aku. Oh, dia kata, baguslah, kau sangat adil wahai Muhammad. Dia pun bawa Zaid, kemudian Zaid pun pergi jumpa dengan Nabi. Nabi kata, dia kata, kau kenal dua orang ni? Kenal, ni adalah ayahku. Dia kata, wahai Zaid, sekarang boleh pilih kau nak pergi mereka ataupun nak duduk dengan aku. Dia kata, wallahi wahai tuan, pastinya aku nak duduk dengan kau. Terkejut ayah. Sebab dia ingat dia nak ikut ayah dia. Dah tuan-tuan, berapa tahun tak jumpa ayah dia. Dia dah lah ditawan, kemudian duduk lama bertahun-tahun dengan tuan-tuan yang pertama, kedua, ketiga, sampai ayah dia datang nak merdekakan, dia tak nak balik ikut ayah. Pasal apa? Pasal dia tengok Nabi SAW ini, dia ada satu aura yang, waktu ni Nabi belum jadi Nabi lagi. Dia dah ada satu aura yang memang, Zaid ni dia tak ada rasa macam hamba pun. So bapak dia marah, bapak dia kata, kau sanggup memilih untuk menjadi hamba daripada balik dengan ahli keluarga. Maka Nabi pun tarik tangan Zaid bin Harisah pergi di Hijr Ismail. Hijr Ismail ni lengkung kat Kaabah tu. Nabi pun kata, ya ma'syaral Quraisy, wahai Quraisy, aku merdekakan Zaid bin Harisah. Aku mewarisi dia dan dia mewarisi dia. Maka waktu itulah Nabi tukarkan nama Zaid bin Harisah kepada Zaid bin Muhammad. Okey, barulah bapak dia rasa seronok dan bapak dia balik. Bapak dia redalah Zaid ni duduk dengan Muhammad, itulah ayah angkat Nabi, ayah angkat Zaid bin Harisah. Tapi ditegur oleh Allah, takut ni orang salah faham. Zaid bin Muhammad itu ditegur oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-5, yang mana Allah kata ud'uhum li'abahim. Ni bila Nabi dah jadi Nabi nanti. Allah tegur Nabi, Allah kata
Panggillah mereka dengan nama bapa-bapa mereka. Maka Nabi tukarkan balik nama Zaid bin Muhammad kepada nama Zaid bin Harithah. So tak boleh maksudnya kalau kita ada ambil anak angkat, jangan tukar nama bapa dia. Kalau dia tak ada bapa Ustaz, binkan dia dengan Abdullah. Okey, kalau dia ada bapa, kena pakai bapa dia. Sebab ni arahan daripada Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Baik, jadi Zaid bin Harithah, mereka akan cerita, punya sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harithah, sampailah pada tahun 8 Hijrah, Nabi utuskan Zaid bin Harithah ini pergi ke Mu'tah untuk perang. Tapi Nabi SAW tak pergi. Pada waktu itulah Nabi katakan Zaid bin Harithah syahid dalam perang Mu'tah, digantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far putus tangan kanan dan kiri. Ja'far syahid, digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah syahid, digantikan dengan Khalid Al-Walid. Habis perang ni tuan-tuan, Nabi pergi jumpa dengan isteri dan anak-anak Zaid bin Harithah. Pergi ke rumah dia. Nak bagi tahu yang bahawa Zaid bin Harithah ni dah tak ada lah. So Nabi datang ke rumah Zaid bin Harithah, anak-anak Zaid semua lari menunggu kepada Nabi, peluk Nabi, gembira kan seronok Nabi datang. Tapi Nabi tak tunjukkan reaksi yang digembira. Nabi muka muram, Nabi nak nangis. Sampai isteri Zaid pun datang tengok muka Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, adakah kau bawa berita yang buruk pada kami? Dia kata Nabi SAW, wahai isteri Zaid, dia kata sesungguhnya anak ayah kepada anak-anak ini telah bersyahid. So Nabi mengalirkan air mata waktu itu. Dan waktu tu yang ikut Nabi, sahabat Nabi nama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tengok Nabi nangis, dia kata, ya Rasulullah, mahadha. Dia kata, ni apa wahai Rasulullah, tangisan apa ni? Rasulullah kata, hadha buka'ul habib ala habibihi. Ini adalah tangisan kekasih kepada kekasih. Nabi sendiri pun menangis bila mana Zaid bin Harithah, anak angkat kesayangan Nabi itu wafat. Dan ini pula anak angkat kesayangan Nabi juga, iaitulah anak kepada Zaid bin Harithah, iaitulah Usamah bin Zaid. Itu Nabi katakan ketika mana orang pertikaikan kepimpinan Usamah bin Zaid, bermaksud kamu semua pertikaikan kepimpinan Zaid bin Harithah. So pada waktu itulah mereka angkat tangan, mereka kata, wahai Rasulullah, tak apa, kami ikut apa yang telah diutuskan oleh kamu wahai Rasulullah. So pada ketika itulah Nabi SAW pun mengutuskan Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid, dia tahu waktu itu Nabi SAW sakit. Dia saja lewatkan perjalanan. Tuan-tuan bayang nak pergi ke Syam, bukan dekat, tuan-tuan, jauh. Tapi dia sengaja lewatkan perjalanan supaya dengan harapan mereka ni tak pergilah. Kata kan, harap-harap macam itulah. Memang betul. Sampai tahap mereka dapat tahu Nabi nazak dan tenat, mereka patah balik. Tanpa arahan siapa-siapa pun. Usamah bin Zaid yang kata, kita patah balik. So waktu tu Usamah bin Zaid datang jumpa Nabi. Ni saya advance sikit sebab nak ambil cerita Usamah tu. Usamah patah balik daripada Syam tu, tak sampai lagi, tapi nak pergi ke Syam, patah balik pergi ke Madinah dan dengar dah Nabi sakit nazak dan tenat. Nabi pun, Usamah pergi jumpa dengan Nabi. Waktu tu Usamah masuk dalam rumah Nabi dan dia nak bercakap dengan Nabi. Tapi Nabi tak bercakap. Usamah kata, aku tahu Nabi dia tak larat nak bercakap dah. Tak, buka mulut tak boleh. Pasal apa? Pasal waktu tu Nabi dah sangat gering lah, sangat tenat, sangat nazak. Tu ketika mana Nabi SAW tengah nazak dan juga tengah tenat pada ketika itu. Itu cerita Usamah bin Zaid. Jadi pada ketika itulah Nabi SAW utuskan Usamah dan mereka patah balik. Ini masih lagi dalam awal bulan Safar. Nabi wafat bulan Rabiul Awal, maksudnya sebulan lagi. Pada awal itu juga Nabi SAW dia pergi ke Uhud. Nabi pergi ke Uhud pada awal Safar. Nabi pergi ke Uhud, Nabi doa di sana untuk ahli-ahli yang syahid di Uhud. Di Uhud ni ada makam Uhud. Di sana ada pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sana ada Mus'ab bin Umair. Di sana ada Huzaifah atau bapa dia Al-Yaman. Dan ramai lagi lah para sahabat yang ada di sana yang dikebumikan. Nabi SAW dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah doa Nabi untuk ahli-ahli Uhud ini menunjukkan bahawa seolah Nabi nak pergi. Tak jumpa lagi dah. Uhud Nabi tak pergi lagi dah. Itu last. Nabi seolah-olah macam nak tinggalkan Uhud tu. Maksudnya Nabi SAW doa pada Allah untuk ahli-ahli Uhud yang mati dekat situ. Dan Nabi hujungnya Nabi katakan bahawa seolah-olahnya macam Nabi nak pisah dah. So hari ni kita tak dapat jumpa lagi dah, wahai ahli-ahli Uhud. Sebab apa Nabi? Tuan tahu tak dibenarkan untuk bercakap dengan kubur ni? Kan ada yang berpegang kepada tak boleh cakap dengan kubur. Boleh bercakap dengan kubur. Pasal apa boleh? Pasal dalam perang Badar, Nabi pun cakap dengan orang mati kat kubur.
Bila? Ketika mana Nabi dah habis perang, Nabi pergi panggil Abu Jahal, ya Aba Jahlin, ya Uqbah bin Syaibah, ya Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi kata, dia kata, kamu dapati tak apa yang Tuhan kamu janjikan? Berhala-berhala mereka janjikan. Dan kata Nabi, aku dapati bahawa Tuhan aku benar. Umar dia tengok Nabi. Nabi cakap dengan siapa ni? Dia kata, ya Rasulullah, kau cakap dengan siapa? Adakah mereka dengar perkataan kau, ya Rasulullah? Tu yang kau sebut tadi, nama Abu Jahal, semua kan dah mati dalam perang Badar. Nabi kata, mereka lebih dengar daripada kamu, wahai Umar. Mereka tak boleh bercakap saja. Bercakap lagi lah kan. Tetapi nak sebutkan bahawa Nabi bercakap dengan orang kubur. Maksudnya dia bercakap dengan ahli-ahli kubur. Dan sebab tu juga kita disunatkan ketika mana kita lalu kubur untuk ucapkan salam. So pastinya salam tu adalah komunikasi. Assalamualaikum. Dia mesti akan dengar. Kan? Cuma jangan tunggu dia jawab lah. Kan? Kalau dia jawab memang kita lagi dah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ada doa yang diajar oleh Nabi kan. Antum salafuna wa nahnu insyaallah lahiqun ghafarallahu lana wa lakum bismil Fatihah. Boleh doa gitu. So Nabi SAW pergi ke Uhud. Nabi doakan kepada penduduk ataupun ahli-ahli Uhud pada ketika itu yang dah syahid dalam perang. Dan seolah-olahnya Nabi SAW tidak datang lagi ke situ. Dan itulah last Nabi SAW di sana. Dan pada waktu itu Nabi SAW balik ke Madinah dan Nabi SAW kumpulkan para sahabat. Nabi kumpulkan para sahabat untuk memberikan khutbah. Ini pun satu benda yang perlu kita tahu. Nabi SAW balik daripada Uhud, safar pada awal safar. Nabi SAW dalam keadaan dia memberikan khutbah kepada para sahabat di masjid, di atas mimbar. So Nabi katakan bahawa sungguhnya aku mendahului kamu dan aku menjadi saksi terhadap kamu. Demi Allah aku sekarang benar-benar sedang melihat ke dalam kolamku, Nabi kata. So maksudnya Nabi SAW ini dia memberikan isyarat seolah-olah macam Nabi dah nampak dah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia. Dan waktu itu Nabi SAW katakan bahawa aku diberikan kunci-kunci kekayaan, khazain, khazanah-khazanah yang ada dalam dunia itu. Dan pada waktu itu Nabi katakan aku tidak takut sekiranya kamu ini berada dalam keadaan, ataupun aku tidak takut kamu dalam keadaan syirik. Syirik ni tak ada lagi. Maksudnya Nabi tak takut kerana umat aku ni kalau dalam keadaan kesyirikan. Tapi yang aku takuti, kata Nabi SAW, ialah kamu akan berlumba-lumba dengan mengejar keduniaan. Sebab Nabi katakan bahawa aku diberikan kunci-kunci dunia, khazanah-khazanah yang ada dalam dunia, sehingga Nabi katakan aku tidak takut kesyirikan berlaku pada kamu. Tapi aku takut adalah kamu berlumba-lumba dengan keduniaan. Dan ujungnya Nabi SAW menyebutkan satu lagi perkataan yang membuatkan Abu Bakar juga turut menangis pada waktu itu. So Nabi SAW dalam keadaan dia berkata kepada para sahabat, dan Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan, dan ada perkara-perkara lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW, sehingga Nabi katakan bahawa sesungguhnya kami akan menyusuli kamu. Itu adalah pada bulan Safar di awal. Pada di akhir Safar ni tuan-tuan, ujung Safar, Nabi SAW pergi ke Baqi'. Di awal Safar Nabi SAW pergi ke Uhud, dan balik daripada Uhud Nabi kumpulkan para sahabat untuk berkhutbah tadi, yang mana mengatakan bahawa Nabi SAW ini takut nanti kesyirikan, tak takut, tapi takut berlumba dengan keduniaan. Tapi di hujung Safar, bulan Safar, Nabi SAW pergi ke Baqi' untuk menghantarkan jenazah. Nabi pergi ke Baqi' untuk menghantarkan jenazah. Balik daripada Baqi', Nabi SAW mengadu sakit kepala kepada Aisyah. Nabi kata, ya Rasul, dia kata, wahai Aisyah, dia kata, ini sedar. Dia kata, wahai Aisyah, kepala aku sakit. Dia kata, aku masih lagi terasa racun yang aku makan pada perang Khaybar dulu. Dan perang Khaybar bila 7 Hijrah. Perang Khaybar ni adalah berlaku tahun 7 Hijrah. Setelah perang Khaybar, ada orang bagi makan kepada Nabi kambing yang diberikan racun, dan Nabi, ada riwayat kata Nabi tak sempat makan, ada riwayat kata Nabi makan. So kalau menerusi hadis ini tadi, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dia sempat untuk makan. Itu menunjukkan bahawa Nabi makan tu, dan akhirnya pada ketika itu Nabi luahkan balik. Apa? Kerana Nabi SAW dia sempat telan, dan sahabat yang makan mati. Itu yang perempuan yang diberikan makan itu akhirnya di kisos, dibunuh.
Tapi Nabi SAW sempat luahkan sikit rasa racun itu sehingga menyebabkan Nabi SAW katakan kepada Aisyah pada waktu 11 Hijrah ni, bulan Safar, dia kata, wahai Aisyah, aku sakit kepala, kata Aisyah. Dan pada waktu tu kata Aisyah, aku juga sakit kepala. Masa yang sama. Tapi Nabi kata, wahai Aisyah, tak apa kalau kau sakit kepala tu kerana kau sakit kepala, aku masih ada, kata Rasulullah. Aku akan uruskan jenazah kau. Mana Nabi nak sedapkan hati Aisyah, kalau menyebabkan itu juga isyarat. Kalau tuan-tuan perasan, itu juga adalah isyarat yang Nabi menyebutkan kepada Aisyah bahawa Aisyah sakit kepala yang menyebabkan kematian. Sebenarnya Nabi cakap pada dia, sebenarnya Nabi cakap itu isyarat untuk Nabi SAW. Sebab waktu ni kepala Nabi sakit yang teramat sangat, sakit yang berterusan. Lepas tu Nabi sakit lah, Nabi sakit sakit yang berterusan kepala Nabi ni, yang mana menunjukkan bahawa Nabi SAW itu sakit kepala dan terus sakit sehinggalah Nabi meninggal dunia. Dan tuan-tuan, sakit itu berlangsung selama 13 ataupun 14 hari. Dan sakit itulah menyebabkan Nabi wafat. So kat sini kita tahu apa dia? Nabi SAW juga meninggal dunia, Nabi sakit dulu. Tuan-tuan janganlah risau kalau ada keluarga kita ni yang sakit terlantar lama, berbulan-bulan tak mati-mati. Nabi juga antara orang yang begitu. Nabi 13 hari, Abu Bakar 15 hari sebelum dia wafat, dia demam 15 hari kemudian dia meninggal. So maksudnya orang yang meninggal dunia, bukanlah maksudnya kita meninggal dunia tak sakit tu tak bagus juga. Sebab kita tak boleh nak menyebutkan siapa-siapa bagus tak bagus, tak ada siapa. Tapi nak menyebutkan bahawa Nabi juga antara orang yang sakit 13 hari ataupun 14 hari, kata para ulama, kesakitan Nabi itu membawa sampai kepada kematian. Dan start pada hari itu, ini pada hujung akhir bulan Safar, start pada Nabi katakan Nabi sakit kepala pada Aisyah. Dan pada waktu itu kata Nabi SAW, aku ni sakit kepala, dan 13 hari kemudian baru Nabi wafat. Start daripada hari itulah sepupu Nabi membawa dan memapah Nabi ke mana saja Nabi pergi. Sepupu Nabi dua orang, sebelah kanan ialah Faddal bin Al-Abbas, yang kiri adalah Ali bin Abi Talib. Okay? Dua orang ni memapah dia ke mana-mana saja yang mana Nabi SAW Nabi SAW nak pergi. Maksudnya daripada sudut Nabi SAW nak pergi ke rumah isteri Nabi, dia bawa sampai di papah Faddal dan juga Ali bawa kanan kiri. Dan lagi ke masjid, Nabi masih lagi pergi ke masjid, hujung bulan Safar Nabi masih lagi pergi ke masjid. Jadi Nabi dibawa oleh Faddal bin Al-Abbas dan Pak Ali pergi ke masjid. Masuk bulan Rabiul Awal, seminggu sebelum Nabi SAW wafat, Nabi dah sakit dah. Nabi dah sangat sakit, tapi Nabi SAW masih lagi pergi masjid, masih. Nabi masih lagi jadi imam, masih. So, bayangkan Muharram okey lagi. Safar tu dah mula sakit, hujung bulan Safar dah mula tenat, tapi Nabi masih lagi pergi ke masjid dan Nabi masih lagi jadi imam, dipapah oleh Faddal bin Al-Abbas dan juga Ali bin Abi Talib. Bawalah pergi ke mana, pusing. Pergi ke masjid, balik ke rumah. Sampailah balik ke rumah itu Nabi akan tanya, aina ana khadan? Esok aku rumah siapa? Pasal Nabi ada 9 orang isteri lagi. Nabi ni ada 11 orang isteri, tapi 2 orang dah meninggal waktu Nabi hidup. Khadijah dan juga Zainab binti Khuzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Ada 9 orang lagi yang masih lagi hidup bersama-sama dengan Nabi pada waktu itu. So Aisyah ada, Saudah ada, Salamah ada, Zainab binti Jahsyin ada, Safiah ada. So semua ni Nabi ikut giliran masing-masing. So hari ni malam Safiah, besok malam Juwairiyah, besok malam Maimunah. Setiap hari Nabi akan tanya, aina ana qadan? Aina ana qadan? Besok aku kat mana? Besok aku kat mana? Besok aku kat mana? Sampai giliran rumah Aisyah, Nabi tak tanya soalan tu. Nabi tak tanya esok aku rumah mana, tak. Semua isteri si Nabi dia sepakat dan dia tahu Nabi memang nak duduk di rumah Aisyah. So semua isteri si Nabi mengatakan bahawa tak apa, kita biarkan Nabi SAW untuk duduk di rumah Aisyah. Lagipun rumah Aisyah dekat dengan masjid, sebelah je. Ni masjid, tuan-tuan bayangkan, ni masjid Nabawi, sana kiblat, situ je adalah rumah Aisyah. Ni makam Nabi sekarang tu adalah rumah Aisyah. Sebelah rumah Aisyah tu rumah Saudah. Depan rumah Aisyah rumah Hafsah. Belakang rumah Aisyah rumah Fatimah. Tak boleh bayangkan. Nanti ikut saya pergi Masjid Madinah, nanti saya akan tunjuk. Promote nampak Ustaz? Bukan promote lah, kira macam iklan juga lah. Okey, maksud nak tunjukkan bahawa dekat rumah Nabi ataupun rumah Aisyah dipanggil Hujrah. Dia tak panggil rumah, dia panggil Hujrah. Dalam Quran ada surah Al-Hujurat. Hujurat ni merujuk kepada bilik kotak. Bilik isteri Nabi Aisyah, bilik isteri Nabi Saudah, bilik isteri Nabi Hafsah, macam tu. So Hujrah dia panggil.
So start daripada Nabi duduk rumah Aisyah, Aisyah lah yang jaga Nabi, tapi isteri Nabi ada juga datang. So start daripada situ Aisyah radhiyallahu anha dia banyak rawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama banyak juga perawat-perawat lain yang datang untuk merawat Nabi sebab mereka dah dengar Nabi sakit. Dan tahu kenapa? Sebab antara Aisyah ini alimah. Aisyah juga antara orang yang pakar dalam bab perubatan. Pakar tu kan, dikira macam ahli perubatan macam kita kan ada perubatan-perubatan Islaman. Aisyah antara yang paling pakar. Kenapa dia pakar? Sebab waktu dia jaga Nabi, ramai perawat-perawat datang, dia dengar apa perbualan Nabi, apa perbualan orang perawat itu, apa perawat itu suruh Aisyah buat kepada Nabi. So semua ilmu tu dia dapat. So dia dapat, dia buat kepada Nabi. Dia dapat, dia buat. Nabi tak ingkar benda tu, maknanya boleh buat. Dan Nabi, Aisyah buat bukan menggunakan tangan Aisyah. Aisyah buat guna tangan Rasulullah. Contohnya Aisyah nak baca surah Muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dibaca, ditiup kat tangan Nabi dan diletakkan tangan Nabi kat muka Nabi tu, tangan Nabi sendiri yang menggerakkan benda tu. So maksudnya menunjukkan tak gunakan tangan Aisyah, gunakan tangan Nabi sebab tangan Nabi tu berkat. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha ini dia banyak ilmu berkaitan dengan perawat-perawat ni. So tu seminggu Nabi SAW sebelum mana nak wafat, Nabi kata aina kata besok aku kat mana, sampailah duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. 5 hari tu kan sebelum Nabi SAW wafat, 8 Rabiul Awal. Bahasa mudah 8 Rabiul Awal Nabi SAW dah start sakit yang amat sangat. Siang hari 8 Rabiul Awal ini Nabi SAW badannya panas yang amat sangat. Badan Nabi SAW sangat panas. Dan pada waktu itu Nabi ambil kain, diletakkan di atas air, kemudian Nabi SAW letakkan tangan di dalam air. Nabi nak biarkan badannya sejuk. Dan tuan tahu tak, Nabi SAW ini dia kalau sakit dia 2 kali ganda banding dengan kita. Kita yang kalau demam biasa berapa 39, 40 darjah kan, betul darjah, betul lah. Tentulah panas tu kan 40 darjah, 41. Nabi 2 kali ganda. So maksudnya kita yang sakit itu pun tak larat, Nabi 2 kali ganda sakit. Tadi yang Nabi kata Nabi sakit kepala yang amat sakit, kepala yang amat sangat, 2 kali ganda kita sakit. So Nabi SAW tetap boleh juga terus pergi masjid. Tapi hari kelima sebelum Nabi SAW nak wafat ini, ataupun 8 Rabiul Awal ini, pada siang hari itu Nabi SAW dia nak keluar. Ni siang, tak ada waktu sembahyang pun. Ni sebelum zuhur. Nabi SAW dia nak keluar, nak berjumpa dengan para sahabat. Dia ambil kain, dia letak kat kepala dia supaya sejuk sikit Nabi SAW. So pada waktu tu Nabi rasa macam dah lega sikit, Nabi nak pergi ke masjid. Nabi nak jumpa dengan para sahabat. Nabi kata kumpulkan para sahabat semua, aku nak cakap dengan mereka. Maka pada waktu itu Nabi SAW kumpulkan para sahabat. Nabi tiba mula bercakap dengan para sahabat. Nabi kata pada para sahabat, la'natullahi ala al-yahudi wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajid. Allah melaknat ke atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur para anbiya mereka itu sebagai masjid. So sini isyarat Nabi menunjukkan bahawa Nabi SAW tak membenarkan kubur-kubur menjadi tempat sembahan. So dekat sini Nabi kata, Allah laknat Yahudi Nasrani yang menyembah ataupun membuatkan kubur-kubur itu sebagai masjid. Nabi tak nak kubur Nabi itu jadi seperti Yahudi dan Nasrani. So Nabi sampai dekat mimbar masjid Nabi itu, Nabi pesan dulu, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang menjadikan kubur-kubur para anbiya mereka ini sebagai masjid. Nabi seolah-olah menunjukkan bahawa tak nak ada orang yang dalam keadaan dia menjadikan kubur Nabi itu sebagai sembahan. Sebab tu kalau tuan pergi ke Masjid Nabawi yang melampau hulu, mereka akan halau keluar. Berdoa pun mereka tak bagi menghadap ke arah Nabi. Mereka suruh menghadap ke arah kiblat pengawal ni lah, polis ni lah. Okey, tuan-tuan mana menunjukkan bahawa tak nak takut i'tiqad kita sama macam orang Yahudi dan Nasrani sehingga mengangkatkan nabi-nabi mereka itu sebagai sembahan. Jadi berhati-hati dengan i'tiqad itu. Jadi Nabi SAW pun sampaikan lagi pada para sahabat. Nabi kata siapa yang berhutang dengan aku tolong bagi tahu aku. Dan saya yakin tuan-tuan biasa dengar cerita tentang satu orang sahabat yang dia minta untuk Nabi buka baju untuk dipukul. Nabi dengar cerita ni. Siapa nama sahabat tu? Uqashah bin Mihsan. Dan tuan-tuan cerita itu adalah cerita yang palsu. Tidak ada dalam mana-mana hadis yang menceritakan Uqashah bin Mihsan minta untuk Nabi pukul ataupun dia pukul Nabi dalam keadaan baju terbuka. Tak ada. Ada dalam peristiwa yang lain ada, tapi bukan Uqashah bin Mihsan.
Tapi peristiwa 5 hari sebelum Nabi wafat, 8 Rabiul Awal ini tidak ada. Nabi hanya sebutkan bahawa Nabi SAW nak menyelesaikan hutang-hutang Nabi SAW pada ketika itu. So Nabi SAW minta para sahabat, siapa-siapa yang ada hutang dengan aku, yang ada mungkin nak ada apa benda yang tak selesaikan lagi, selesaikan dengan aku. So selesaikan pada waktu, walaupun Nabi pada ketika itu dalam keadaan yang sakit dan tenat. Dan waktu itu dah masuk waktu zuhur, Nabi turun, Nabi semayang zuhur dengan para sahabat. Habis zuhur, Nabi sambung balik. Bayangkan, punya last betul-betul nak bagi kepada para sahabat. Dan pada waktu itulah Nabi SAW pesan kepada para sahabat, buat baik pada orang Ansar. Ini isyarat yang kuat sehingga orang Ansar pun perasan bahawa mungkin Nabi nak lantik jadi khalifah pada dia. Nabi katakan bahawa para sahabat ni buat baik pada Ansar. Nabi katakan siapa yang benci Ansar, Allah benci dia. Siapa yang suka pada Ansar, Allah akan suka pada dia. Dan Nabi kata, wahai sekalian manusia, Ansar ni akan sikit. Nanti orang Islam akan tambah ramai, daripada seluruh pelosok ramai orang. Tapi orang Ansar makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Kata Nabi, buat baiklah pada orang Ansar. So Nabi sebut macam tu, orang Ansar dah perasan benda yang mungkin Nabi nak melantik orang Ansar yang menjadi khalifah kot. Itu yang berlaku perdebatan dekat Saqifah Bani Sa'idah. Itu tak ceritalah malam ni, tak cerita pasal panjang sangat tu. Cuma nak sebutkan Nabi ada pesan kepada para sahabat untuk buat baik kepada orang Ansar. Dan ujungnya tuan-tuan, ada satu pesanan daripada Nabi SAW yang Nabi SAW menyebutkan, innallaha khairan abdan bainad dunya wa baina ma indah. Kata Nabi SAW, Allah telah memilih, Allah telah memberikan kepada satu orang hambanya untuk memilih dunia ataupun akhirat. Fakhtara dhalika al-'abdu ma indallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan itu di atas pilihan Allah. Maksudnya Allah Subhanahu Nabi SAW menyebutkan bahawa ada satu orang hamba yang Allah berikan dia memilih untuk dunia ataupun akhirat. So sahabat semua faham, ialah manusia biasalah. Kita boleh pilih dunia, boleh pilih akhirat. Tapi tidak dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pada ketika itu nangis, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, wahai Abu Bakar, ma yubkika ya Abu? Kau menangis pasal apa, wahai Abu Bakar? Nabi hanya menyebutkan ada satu orang hamba yang diberi pilihan oleh Allah untuk nak pilih dunia ataupun akhirat, itu saja. Tapi tapi Abu Bakar menyebutkan bahawa hamba yang Nabi sebutkan itu adalah dirinya sendiri. Menunjukkan Abu Bakar dia faham dan dia nampak dah. Hamba yang Nabi sebutkan tadi, yang Nabi katakan inna khairan abdan tadi, satu orang hamba yang Allah bagi pilihan pada dia untuk nak dunia ke akhirat, seorang hamba tu adalah, Abu Bakar kata, dia adalah Rasulullah. So Rasulullah sebenarnya telah diberi pilihan oleh Allah nak hidup ke nak mati. Situ. Sebab apa tuan? Sebab Nabi dan para Rasul ni dia ada pilihan. Nabi Musa ada pilihan tak? Riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Musa didatangi oleh malaikat nak cabut nyawa. Nabi Musa tampar dia. Nabi Musa tampar malaikat sehingga gugur matanya, walaupun Nabi Musa tak tahu itu adalah malaikat. Naik ke atas jumpa dengan Allah. Dan akhirnya pada ketika itu Allah bagi pilihan pada Nabi Musa, kalau dia nak hidup, suruh letakkan tapak tangan di belakang lumbu. So mana yang terkena bulu-bulu tu ganti tahun. Kalau kata 1000 bulu kena pada tapak tangan, 1000 tahun dia akan hidup. Tapi Nabi Musa kata kalau lepas 1000 tahun tu jadi apa? Mati. Kalau macam tu matikan aku je, kata Nabi Musa. So maksudnya dekat situ ada riwayat menunjukkan bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dia ada pilihan. Allah bagi pilihan. Kau nak hidup ke, kau nak mati. So sebab itulah Nabi sebutkan tadi, innallaha khairan abdan bainad dunya wa baina ma indahu. Nabi katakan bahawa Allah telah memilih ataupun Allah telah memberikan satu orang hamba itu buat pilihan, sama ada dia nak hidup dalam dunia ataupun nak balik-balik ke sisinya ataupun akhirat. So Abu Bakar menangis, dia menyebabkan sahabat tu tanya pasal apa dia nangis ni? Pasal Abu Bakar tahu bahawa seorang hamba itu adalah merujuk kepada diri Nabi SAW. Itu siang hari. Malam hari Nabi masih lagi pergi ke masjid hari maghrib. Balik maghrib Nabi SAW pengsan. Nabi SAW tak larat lagi nak pergi ke masjid. Nabi nak pergi masjid juga, tapi Nabi pengsan. Sementara nak tunggu Isyak, Nabi pengsan. Nabi bangun daripada pengsan, Nabi kata as-salan nas. Nabi kata, semua dah semayang ke? Dia kata, Rasulullah belum. Mereka semua tunggu kamu, wahai Rasulullah. Dan pada waktu itu Nabi pun ambil air macam biasa tadi, ambil air, kain, letakkan di atas kepala, letak tangan. Sebab badan Nabi terlalu panas. Dalam keadaan Nabi SAW terlalu panas, sakit, Nabi letakkan kain di atas tangan dan juga kepala sehingga menyebabkan dia boleh sejuk sikit.
Nabi pun dah rasa sejuk, Nabi bangun, beberapa langkah Nabi pengsan balik. Nabi pengsan, Nabi bangun balik semula, Nabi tanya sekali lagi, as-salat nas. Semua dah semayang dah ke? Dia kata, belum Rasulullah. Mereka tunggu engkau. Nabi kata, ambil sekali lagi kain, letakkan balik atas kepala, tangan supaya sejuk sikit. Nabi dah rasa sejuk sikit, Nabi pun bangun dah berjalan, nak pergi ke masjid dah. Pada waktu tu Nabi pengsan sekali lagi, kali ketiga. Dan Nabi bangun sekali lagi, Nabi kata, as-salat nas. Nabi kata, mereka dah semayang ke? Belum ya Rasulullah, mereka tunggu engkau. Dan pada waktu itu Nabi kata, wahai Aisyah, pergi panggil Abu Bakar. Abu Bakar akan menggantikan aku untuk menjadi imam selepas dia menjadi. So start 8 Rabiul Awal itu, Abu Bakar menggantikan Nabi menjadi imam daripada Isyak sampailah subuh nanti Nabi SAW nak wafat tahun bulan ataupun tarikh 12 Rabiul Awal. So maksudnya 5 hari itu Abu Bakar menjadi imam. Tak ada orang lain boleh jadi imam. Abu Bakar saja. Pernah, dan nanti kita akan tengok dalam hari-hari yang kemudiannya, pernah berlaku satu perkara yang agak lambat sikit. Abu Bakar ni datang ke masjid, dan waktu itu tak ada siapa yang lebih besar lagi pangkatnya melainkan Umar saja. Umar offer kepada Umar untuk jalan ke depan. Nabi masih di masjid. Nabi walaupun tak pergi masjid, Nabi sembahyang jemaah, tuan. Nabi sembahyang jemaah di dalam rumah Nabi. Sebab dekat syarat untuk mengikut imam, syarat untuk mengikut imam yang jauh, salah satu daripada dua. Pertama, boleh dengar suara imam walaupun dia tak nampak imam, ataupun yang kedua, dia boleh nampak orang terakhir dalam jemaah tersebut. Itu yang kita boleh ikut di Masjidil Haram sampai ke belakang-belakang. Bukan dengar suara sebab dengar suara tanpa mic. Okey, kalau kita dengar suara tanpa mic, dengar suara, boleh ikut. Sebab apa tak boleh ikut dengan mic? Sebab kalau mic putus senyum. Katalah sebelah tu dengar, tiba-tiba Allahu Akbar, sambil Allah tak dengar dah, dia rukuk sampai besok. Pasal apa? Mic putus. Daripada awal tak sah dah. Dia syarat untuk ikut imam mesti dengar suara imam tanpa mic ada. Allahu Akbar, dengar. Boleh ikut. So Nabi dengar suara Abu Bakar. So pernah satu hari Abu Bakar ni agak lewat sikit. Pada waktu tu Umar Al-Khattab nak diajakkan ke depan untuk jadi imam. Nabi selak tirai. Nabi kata, la aballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin, kata. Nabi kata, tak. Allah dan orang-orang Islam tidak membenarkan orang lain menjadi imam melainkan Abu Bakar. So patah balik. Dan pada waktu itulah Nabi SAW menyuruh Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi imam pada ketika itu. So Nabi SAW mula start melantik Abu Bakar pada malam tersebut, dan dia terus menjadi imam setelah sampailah 2 hari sebelum Nabi SAW wafat, 10 Rabiul Awal. Pada 10 Rabiul Awal Nabi nak sangat keluar jumpa para sahabat. Nabi panggil Faddal dan juga Ali bin Abi Talib untuk bawakan dia pergi ke masjid. Abu Bakar ada di masjid pada waktu itu. Abu Bakar persilakan Nabi untuk jadi imam. Sebab tuan-tuan, dah 2 hari, 3 hari dah Nabi SAW tak jadi imam, dah tak dengar suara Nabi dah. So sahabat semua rindu dengan Nabi SAW. So 10 Rabiul Awal tu Nabi keluar, Nabi SAW datang ke masjid. Abu Bakar offer kepada Nabi Rasulullah, imam lah. Tapi Nabi kata, tak, kau jadi imam, aku duduk di belakang Abu Bakar. Nabi duduk di belah kiri Abu Bakar, belakang, tapi belah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada waktu itu Nabi SAW teruskan semayang, dan Abu Bakar teruskan semayang. 11 Rabiul Awal, satu hari sebelum Nabi SAW wafat. 11 Rabiul Awal, besoknya Nabi nak wafat. Nabi clearkan semua harta-harta Nabi. Nabi ada hamba, Nabi merdekakan semua hamba Nabi. Tak ada orang jadi lagi hamba waktu itu. Semua Nabi merdekakan. Tuan-tuan, Nabi punya hamba ramai. Yang ada Nabi dah merdekakan dulu, dah selesai dah. Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, semua Nabi dah merdekakan. Dan ada yang Nabi tak merdekakan lagi. Sebab apa? Sebab Nabi dapat hadiah daripada pembesar-pembesar di luar, raja-raja di luar, Raja Mesir, Raja Yaman, semua Nabi dapat hadiah hamba. So hamba ni sebagai hadiah Nabi, Nabi biarkan dia menjadi hamba. Pada satu hari sebelum Nabi SAW nak wafat, 11 Rabiul Awal, Nabi merdekakan semua. Nabi bagi semua harta-hartanya untuk diinfakkan. Nabi tanya pada Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, ada berapa lagi baki duit aku? Aisyah kata, Rasulullah, ada lebih kurang 7 dirham. 7 dirham banyak mana? Tak, tak boleh gitu. 1 dirham boleh beli seekor ayam. 1 dirham boleh beli seekor ayam. 1 dinar boleh beli seekor kambing. 1 dirham lebih kurang RM20, lebih lah RM25 itulah. So ada 7 dirham dia waktu tu. Baik. Jangan salah faham, Nabi tak tinggalkan langsung pada isteri-isteri dan anak-anak. Tak, dah selesai dah. Untuk isteri dah selesai, untuk anak pun dah selesai. Yang tinggal hanyalah 7 dirham itu saja. So Nabi kata, wahai Aisyah, infakkan 7 dirham ni. Nabi pengsan.
Tuan, waktu selepas Nabi pengsan tu, hari-hari kemudian Nabi kerap pengsan. Waktu ni Nabi suruh Aisyah untuk sedekah pun, Nabi pengsan. Nabi bangun daripada pengsan, Nabi tanya balik, "Wahai Aisyah, dah kamu infakkan 7 dirham?" Dia kata, "Rasulullah, belum lagi." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, kalaulah dengan sebab aku punya pengsan tadi menyebabkan aku mati, aku nak jawab apa di hadapan Allah?" Bayang, 7 dirham saja, tapi nak jawab apa di hadapan Allah? Tuan-tuan, Nabi tak tinggalkan aku. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok nanti Abu Bakar pula, bila Rasulullah dah wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah, 2 tahun kemudian Abu Bakar pula meninggal. Abu Bakar waktu wafat dia, 15 hari lepas tu dia wafat, Abu Bakar meninggalkan hanya sehelai jubah dan seekor bakal saja. Itu je tinggal. Umar lagi tak boleh buat apa lah. Umar kata, "Wahai Abu Bakar, kau telah menyusahkan khalifah selepas ini." Bukan menyusahkan sebab tak tinggalkan harta. Sebab menyusahkan tu adalah, kalau kau tinggal hanya 2 barang, kami nak tinggalkan berbanyak lagi. Maksud nak challenge kau tak boleh lah. Kan? Maksudnya tak boleh nak challenge Abu Bakar lagi, sebab Abu Bakar paling bau. Nabi tak tinggalkan apa? Abu Bakar akan tinggal 2 barang saja. So pada waktu tu Nabi SAW suruh Aisyah radhiyallahu anha infakkan juga harta tersebut. Pada 12 Rabiul Awal, hari terakhir kewafatan Nabi SAW, so pada waktu itu, pada waktu subuh, Nabi SAW dia sempat selak tirai subuh tuan. Nabi wafat duha, waktu duha, pukul 9-10 lah kalau ada jam pada waktu tu. Tapi pada waktu subuh tu Nabi SAW tengok para sahabat yang sedang berada di masjid, Nabi sempat selak tirai. Tuan yang biasa pergi ke Madinah, dalam Raudhah kan ada pagar yang kita lalu bagi salam tu bukan pintu tau, itu tingkap asal. Bukan tingkap asal, tapi itu adalah tingkap. Pintu adalah di bahagian dalam Raudhah tu. Itu yang Nabi selak dekat bahagian dalam Raudhah tu, sebab itu pintu Nabi nak masuk ke dalam masjid. So Nabi selak tirai, Nabi tengok semua para sahabat. Dan tuan tahu, sejak Nabi sakit 8 Rabiul Awal dulu, semua sahabat berkampung dekat masjid. Semua sahabat duduk dekat masjid dalam keadaan dia nak tunggu apa berlaku pada Nabi, harap-harap tak ada apa lah. Sebab dia, macam kita lah, kalau dengar orang sakit, mak kita sakit, kita takkan balik KL dulu, melainkan kita dapat dengar betul-betul mak kita dah betul-betul okey, sembuh, okey, kita nak balik. Kan, macam itulah lebih kurangnya. So sahabat-sahabat semua dalam keadaan berkampung dekat masjid sebab nak tunggu apa berlaku pada Nabi SAW. Dan pada pagi 12 Rabiul Awal itu, Nabi sempat selak, Nabi tengok semua para sahabat, dan Nabi lontarkan senyuman yang paling manis buat para sahabat pada ketika itu. Dan kata para sahabat, dia kata, "Kami rindukan senyuman ni, dan kami tak pernah tengok wajah Nabi SAW semanis pagi tersebut. Dan seolah-olahnya kami rasa macam Nabi dah pun sehat." Tapi Nabi seolah-olah berikan isyarat, teruskan semayang. Nabi tutup balik kedai. Nabi semayang juga di dalam rumah. Dan para sahabat pada waktu itu telah menganggap Nabi sehat. Yang tadi ramai-ramai berkampung, mereka ada yang dah keluar balik semula, pergi kota, pergi kerja, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu waktu wafat Rasulullah, Abu Bakar tak ada. Abu Bakar dia pergi rumah isteri dia yang terakhir, Habibah binti Khadijah. Habibah ni dia duduk luar daripada kota Madinah, isteri Abu Bakar yang keempat. So dia pergi ke sana sebab dia rasa macam Abu Bakar, Nabi SAW dah sehat. Yang semua keluar tu, ada sebahagian sajalah yang duduk di dalam masjid Nabi. Rutin mereka ialah mereka akan ziarah Nabi di rumah Aisyah, 2 orang tengok Nabi, okey, kemudian selesai, lepas tu balik ke masjid. 2 orang lagi pergi ziarah Nabi, tengok setiap hari masa start Nabi sakit 8 Rabiul Awal. Rutin mereka hari-hari. So nanti kita akan tengok orang terakhir yang tengok Nabi tu siapa, kita akan tengok lagi. Tapi nak sebutkan bahawa pada waktu tu subuh, Nabi SAW senyum paling manis untuk para sahabat pada ketika itu. Dan pada waktu itulah Nabi SAW tutup tirai, dan Nabi SAW balik semula ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa ketika saat wafatnya Rasulullah, dia kata, "Aku beruntung kerana Rasul ni 12 Rabiul Awal ni hari Isnin. Aisyah kata, kerana pada waktu Rasulullah wafat ialah waktu pada giliran aku. Memang tepat pada giliran aku, bukan giliran Saudah, bukan giliran Hafsah. Memang hari itu adalah giliran aku. Dan Rasulullah SAW meninggal di dalam rumah aku. Dan Rasulullah meninggal di atas dada aku. Nabi SAW ni meninggal di atas ribaan Aisyah. Aisyah duduk, Rasulullah duduk di atas ribaan Nabi. Rasulullah duduk di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata Aisyah, "Aku beruntung juga kerana yang terakhir masuk dalam mulut Rasulullah adalah air liur aku." Apa maksud air liur Aisyah? Ialah pada ketika Rasulullah dah duduk dalam rumah pada selepas subuh, abang Aisyah masuk dalam rumah tu.
Nama abang dia Abdurrahman bin Abu Bakar. So Abdurrahman ni tengah pegang siwak. So Nabi tengok je Abdurrahman tu pegang siwak. Abdurrahman ni tengah bawa siwak, Nabi tengok je. Aisyah perasan. Sampai Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kau nak bersugi ke?" Rasulullah dia tak boleh cakap lagi dah. Rasulullah dia tunduk, dia anggukkan kepada. Maka Aisyah pun ambil sugi yang baru. Kemudian Rasulullah, Aisyah pun dia, tentang sugi ni dia kena kalau nak pakai kena gigit dulu, kena bagi dia lembut. Betul, jangan yang starter yang baru mula ni di sugi dia bonyok gigi pecah lagi dah. Dia kena jadikan brush dulu. Okey, gigit kalau tak boleh gigit pakai pisau lah, potong sikit tu, lepas tu gigit bagi dia jadi lembut. So Aisyah ambil sugi yang baru, dia panggil kayu arak tu, ambil sugi yang baru, dia gigit, kemudian waktu tu dah lembut, barulah disugikan Nabi SAW pada waktu itu. Dan itulah maksudnya air liur Aisyah masuk dalam mulut Nabi, dan itulah mulut yang terakhir masuk dalam mulut Nabi SAW. Tuan-tuan, so pada ketika itu Nabi selesai dah bersugi. Itu juga sunnah tuan kalau bersugi ni. Tapi entah ingat ataupun tidaklah kita besok kalau nak meninggal. So kalau kata mungkin ada orang yang nak meninggal, kita tolong sugikan, itu juga sunnah. So kalau kata kita sempat nak bersugi besok, sempatlah, sebab Nabi bersugi sebelum mana nak meninggal dunia. So pada waktu tu Nabi duduk di atas ribaan Aisyah. Nabi kata, "Hai Aisyah, tolong panggil Fatimah." Tolong panggil Fatimah datang. Dan pada waktu tu Nabi SAW dalam keadaan yang sakit. Fatimah pun menangis melihat Nabi SAW. So Fatimah dipanggil oleh Nabi. Dia kata, "Wahai Fatimah, mari sini." Dia kata, "Wahai Fatimah," dia kata, "aku nak bagi tahu kau beberapa perkara." So Nabi pun bisik dekat Fatimah, yang membuatkan Nabi SAW menyebabkan Fatimah binti Rasulullah ini menangis. Dan Nabi panggil sekali lagi Fatimah kali kedua, yang menyebabkan bahawa Fatimah gembira ataupun tersenyum. Bukan ketawa tapi disebutkan fadhahik. Fadhahik tu ialah aku ni tersenyum gitu. Jadi Aisyah lihat perbuatan tu. Aisyah dilihat Fatimah dia pertama tiba-tiba jadi macam nangis. Lepas tu kedua rasa macam suka pula. Tapi Aisyah tak tanyalah pada waktu tu. Aisyah tanya bila? Nanti. Aisyah tanya setelah Rasulullah telah dikebumikan bagi semua. Aisyah panggil balik Fatimah. Aisyah kata, "Wahai Fatimah," dia kata, "apa yang Rasulullah bagi tahu pada engkau wahai Fatimah sehingga menyebabkan kau pada awalnya menangis, kemudian yang keduanya kau gembira?" Maka kata Fatimah pada waktu itu, dia kata, "Innahu yamut." Kata Rasulullah ketika mana dia membisikkan kepada aku, dia kata, "Innahu yamutu fi mardihi hadha fabakaitu." Kata Rasulullah ketika mana Rasulullah membisikkan kepada aku yang pertama, dia kata, "Wahai Fatimah, jangan nangis dah. Kerana lepas ni kau takkan tengok lagi dah aku sakit." Maksud apa tuan? Takkan tengok lagi sakit dah. Maksudnya sakit aku tak ada dah. Maksudnya mati. Maksudnya Fatimah tahu hari itu adalah hari terakhir bagi Nabi SAW, ayah dia. Tapi Rasulullah panggil balik semula Fatimah, dan pada ketika itu dia kata, "Innaha awwalu ahlihi yattabi'u fadhahiktu." Dan Rasulullah panggil balik semula Fatimah dan bisikkan kali kedua. Maka Rasulullah kata, "Wahai Fatimah, jangan sedih, kerana engkau adalah ahli yang pertama yang akan mengikuti aku setelah aku wafat nanti." So itu yang membuatkan aku gembira, sebab aku boleh jumpa balik Nabi SAW. Tentu setelah mana Fatimah dah diberikan wasiat oleh Nabi SAW, maka pada ketika itu Nabi memanggil Hasan, Husain dan juga semua isteri Nabi SAW juga untuk memberikan wasiat kepada mereka. Memberikan wasiat kepada Hasan, memberikan wasiat pada Husain. Tuan-tuan yang biasa dengar Fatimah buka pintu, biasa dengar Fatimah buka pintu, dengar ada orang yang tak dikenali kata datang, dan Nabi kata itulah sebenarnya Israel yang datang nak macam, pernah dengar ke tak pernah dengar? Itu juga palsu. Tidak ada dalam mana-mana hadis menceritakan Fatimah buka pintu. Tuan-tuan, itu Maha Aisyah lah yang ada. Fatimah hanya ada duduk dan memberikan nasihat ataupun Nabi berikan wasiat saja kepada Nabi SAW. Sebab biasanya cerita-cerita yang ada Fatimah ni semua cerita Syiah. Syiah nak tutup cerita Aisyah, nak angkatkan Fatimah. Itu biasanya yang berlaku. Sebab tu mana kita tengok cerita Fatimah, cerita Nabi wafat dulu, mana ada cerita Aisyah, tak pernah langsung cerita pasal Aisyah. Tiba-tiba kita dengar Fatimah pula ada yang bukakan pintu, tengok Rasulullah kata ni tak jumpa, tak kenal. Dia kata itulah malaikat yang datang nak minta izin kepada aku nak cabut nyawa. Tak ada, itu semua adalah palsu. Yang ada pada waktu ni, Nabi SAW panggil Fatimah, Nabi SAW bisik pada Fatimah 2 kali, kemudian Nabi kata panggil Hasan, panggil Husain pada ketika itu, dan panggil isteri si Nabi yang ada baki 8 orang lagi itu, 9 Aisyah lah radhiyallahu anha, dan Nabi berikan juga wasiat kepada mereka
dan akhirnya pada ketika itu menyebabkan bahawa mereka telah pun diberikan wasiat yang terakhir. Dan mereka ada yang balik-balik semula ke bilik masing-masing saat itu, dan pada waktu itu Nabi SAW dia dah seolah-olah dah pandang ke langit. Nabi SAW menyebutkan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Nabi kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Inna lil mauti sakarat, sungguhnya dalam sakarat, dalam mati itu adanya sakarat. Sakarat ni mabuk, kan? Tapi mabuk ni maksudnya ialah satu benda yang sangat pedih, sangat sakit. Sebab waktu ni Nabi SAW dalam keadaan yang sangat sakit. Nabi telah mendongakkan kepalanya ke langit ketika mana Nabi SAW duduk di atas ribaan Aisyah. Nabi pada waktu mendongakkan ke langit, Nabi kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Nabi kata dalam mati itu ada kesakitan, dalam mati itu ada kesakitan. Dan Nabi sempat berikan wasiat kepada mereka, sebab Nabi tak boleh cakap banyak lagi dah. Perkataan Nabi pun tak jelas lagi dah. Aisyah terpaksa dekatkan telinga dia kepada mulut Nabi sehingga dia dapat dengar bisik-bisikan sedikit. Nabi kata as-salah, as-salah, as-salah. Nabi sebut tu je. Nabi kata solat, seolah-olah beri syarat, jaga solat, jaga solat. Wa ma malakat aymanukum, wa ma malakat aymanukum. Dalam keadaan Nabi kata jaga solat, jaga hamba. Hamba kena jaga walau macam mana keadaan pun, hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia pun kena jaga, walaupun dia seorang hamba. Dan pada waktu itu Nabi SAW dia membisikkan perkataan yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan sedikit ke mulut Nabi, dan dia mendengar Nabi menyebutkan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabi katakan bersama-sama dengan orang-orang yang syuhada, bersama-sama dengan anbiya, bersama-sama. Tak jelas perkataan Nabi, tak dengar perkataan Nabi, tapi Aisyah dekatkan dekat mulut Nabi, telinga tu dekatkan mulut Nabi sehingga dia dapat dengar perkataan ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, bersama-sama dengan orang yang Allah pernah bagi nikmat kepada mereka, termasuk daripada kalangan anbiya, daripada kalangan syuhada, daripada kalangan siddiqin, daripada kalangan salihin. Dan hujung di ayat dengan sayup-sayup daripada Nabi SAW, Nabi menyebutkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, wa alhikni, dan juga temukanlah aku birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah rahmatilah aku, dan ya Allah temukanlah aku dengan teman yang paling tinggi. Last kali itu Nabi menyebutkan 3 kali, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dan selepas itu Nabi pun terus menghembuskan nafas yang terakhir. Aisyah yang ada pada waktu itu, Aisyah kata, ketika ini aku tahu Nabi memilih Allah lebih lagi daripada kami. Sebab mustahil Nabi memilih kami. Sebab tu mustahil juga kita sebutkan bahawa orang menyebutkan umat Nabi, Nabi menyebutkan ummati. Ini juga kalimah yang tersebar luas dekat masyarakat sehingga mengatakan Nabi terakhir kalimahnya adalah ummati. Kalau Nabi sebut perkataan ummati, itu bermaksud Nabi pilih dunia. Tapi yang keluar daripada hadis yang sahih ini, Nabi SAW menyebutkan Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi. Ini Allah lah, teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi. Sehingga Aisyah katakan, aku tahu waktu ini Nabi memilih Allah lagi berbanding kami, sebab dia telah menyebutkan Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dan pada waktu itu Rasulullah telah menghembuskan nafas yang terakhir. Dan saya sebutkan tadi, ada para sahabat yang didatang ziarah Nabi, sejak datang ziarah Nabi. Pada waktu Nabi SAW telah pun wafat, waktu ni lah, waktu yang tengah Allahumma rafiqul a'la dah selesai dah. Waktu ni turn Umar Al-Khattab dan Mughirah bin Abi Syu'bah, turn mereka ni untuk pergi ziarah Nabi. So bila Umar Al-Khattab dan Mughirah ini nak masuk ke dalam rumah Aisyah, mereka selak tengok. Dan waktu tu Umar kata, dia kata, wahai Mughirah, Nabi tidur lah, nanti kita datang lagi. Mughirah tengok, dia kata, wahai Umar, Nabi bukan tidur. Oh, Umar bila dengar Nabi bukan tidur tu, dia dah rasa lain.
Dan start itulah yang menyebabkan Umar mengamuk. Itu punca Umar mengamuk. Umar bukan tahu tiba-tiba mengamuk. Tak. Umar mengamuk tiba-tiba bila dikatakan bahawa wahai Umar, Mughirah kata, Rasulullah tak tidur tu. Itu keadaan orang yang dah meninggal. So Umar pun keluar daripada rumah tu. Umar katakan, tidak, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya pergi berjumpa dengan Tuhan saja sebagaimana Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Nanti dia balik. So waktu tu muda dah tegang. Abu Bakar mana? Abu Bakar tak ada. Abu Bakar pada waktu tu di luar kota. Abu Bakar pada waktu tu pergi jumpa dengan isteri dia. Dan sebab pagi tadi dia tengok Rasulullah dalam keadaan sihat, dia pun keluar. So pada waktu tu Umar sahaja yang dalam rujukan utama. Tak ada lagi dah. Umar yang paling tinggi selain daripada Abu Bakar, Umar lah. So waktu tu Umar dalam keadaan tak boleh terima hakikat. Orang lain pun mula dah tersebar cerita ni. Rasulullah telah berwafat. Umar mengamuk. Umar kata, siapa yang aku dengar Rasulullah yang menyebutkan Rasulullah wafat, aku pancung leher dia. So pada waktu tu semua orang dalam keadaan pucat kacil ke. Semua pada waktu dalam keadaan, ya Allah ambillah mataku sebagai tebusan, ya Allah ambillah mak ayahku sebagai tebusan. Macam-macam sahabat-sahabat ni pada waktu tu, sebab tak boleh terima hakikat dengan kewafatan Nabi SAW. Dan pada waktu itu Abu Bakar balik. Bila Abu Bakar sampai, semua orang rujuk pada Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, Rasulullah tufi Rasulullah. Dia kata Rasulullah telah pun wafat. Abu Bakar dia tinggalkan dulu para sahabat dekat masjid. Abu Bakar terus meluru masuk pergi rumah Aisyah anak dia, dan dia nak pastikan adakah benar-benar betul ke tidak Rasulullah telah pun wafat pada ketika itu. Dan dia masuk, dan pada ketika itulah dia melihat Nabi SAW telah pun wafat, dan dia mengucup dahi Nabi SAW. Dan sunnah tuan sunnah kalau ada orang yang meninggal dunia, bagi kita yang boleh cium lah, maka cium di bahagian dahinya, itu dibenarkan. Tak ada maknanya kalau kata tercium, kata jatuh air mata, bangun balik dia kata, eloklah bangun, hidup. Apa yang nak dirisaukan? Tapi memang takkan ada lah. Kan? Itu kepercayaan-kepercayaan je. Elok cium, tak ada masalah. Itu sunnah Nabi. Nabi pernah cium dahi Uthman ibn Maz'un yang meninggal tahun 2 Hijrah. Uthman bin Maz'un ni adalah orang pertama ditanamkan di Baqi'. Dia orang pertama. Nabi cium dahi dia. Dan juga Abu Bakar mencium dahi Nabi SAW. Dan pada waktu itu adalah percakapan yang panjang untuk Nabi SAW. Dan Abu Bakar pun keluar daripada rumah Aisyah nak betulkan balik keadaan pada waktu itu. Abu Bakar pun naik di atas mimbar. Abu Bakar kata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai manusia, siapa-siapa yang sembah Allah, siapa-siapa yang sembah Muhammad, ketahuilah Muhammad mati dah. Siapa-siapa yang sembah Allah, Allah itu hidup kekal buat selama-lama. Maka dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Bila mana dibacakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qudilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Bila dibacakan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas yang waktu itu berusia 13 tahun, dia kata, bila aku dengar dan ramai dengar Abu Bakar As-Siddiq baca saja ayat itu, semua orang jatuh tersungkur. Sebab seolah-olah terlupa ayat itu ada dalam Quran. Dan ayat itu turun ketika perang Uhud 3 Hijrah. Bermaksud ayat itu menunjukkan memang Nabi akan wafat, tapi seolah-olah orang lupa. Dan Nabi Abu Bakar bacakan balik ayat itu, memperingatkan balik yang Rasulullah memang akan wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang sama macam rasul-rasul terdahulu. Mana rasul terdahulu? Waktu dibacakan ayat ni, tak ada dah, semua dah meninggal. Nabi Musa dah meninggal, Zakaria dah meninggal, Yahya dah meninggal, semua dah tak ada. Bermaksud Nabi Muhammad juga akan meninggal. Afa imma ta'qudilan qalabtum ala aqabikum. Adakah Muhammad itu nanti akan mati ataupun dibunuh oleh musuh, kamu nak patah balik pada agama yang lama? Kata Allah, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang nak patah balik pada agama yang lama, silakan, kata Allah. Sikit pun tidak memudaratkan Allah. Sebab itulah bila didengarkan bacaan itu, Umar dan seluruh para sahabat jatuh tersungkur dan keadaan menjadi tenang kembali. Dan ulama bahaskan, kalaulah Abu Bakar As-Siddiq tidak tenang seperti itu, berkemungkinan dia juga macam Umar Al-Khattab, berkemungkinan akan ambil masa yang lama untuk menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keadaan tenang, mereka pun berbincang macam mana nak menguruskan jenazah Rasulullah SAW. Untuk menguruskan jenazah tak boleh bincang sekarang lah, kalau tidak kan besok tak kerja kita. Jadi sekadar itu dulu perkongsian yang kita boleh ceritakan, untuk bukan cerita ini untuk kita nak menangisi tentang kewafatan Rasulullah, tapi biar kita tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih, supaya biar kita kenang kembali bagaimana kesusahan Rasulullah berdakwah kepada kita
yang mana hari ini kita tak perlu beli pun Islam dengan nyawa, kita tak perlu beli pun Islam dengan harta, berbanding dengan para sahabat. Hari ini kita lahir-lahir saja Islam dah. Jadi tolong kenang jasa Nabi, tolong kenang jasa para sahabat, sayanglah Nabi, sayanglah para sahabat dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dengan mudah-mudahan kita hidupkan sunnah, Nabi memberikan syafaat pada kita, dan kita akan berjumpa dengan Nabi SAW di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, dulu minta maaf tuan-tuan telah ambil masa yang lama. Saya pun tadi tak tahu berapa masa yang diberikan. So ikut saya lah. Agaknya ikut saya lah kot kan. Tu yang saya pun faham jalannya sampai pukul 9.47 dah. Jadi minta maaf tuan-tuan telah ambil masa yang lama. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsikan. Ada masa nanti kita jumpa lagi.